Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama saya lagi Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini hari Selasa 7 Julai bersamaan dengan 15 Zulkaedah. Jadi apa khabar semua sahabat penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar perjuangan kita untuk melawan COVID-19 ini di Malaysia ini terutamanya berhasil, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa saya lupa dan juga kita nak ingatkan bersama, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang penuh mulia ini, iaitu masih lagi Allah memberikan kita nikmat untuk menimba ilmu terutamanya, dan sudah tentu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan kita minta nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat penonton semua, bila mana kita Tanyalah Ustaz ini, sudah tentu kita akan bicarakan topik-topik yang akan merungkai kekeliruan kita dan juga kita mendapatkan sesuatu input pada pagi hari dan juga dapat kita amalkan dan juga kita dapat sampaikan. Saudara, hari ini kita akan membicarakan satu kisah ataupun satu hadis yang mana menceritakan tentang ibu. Jadi tajuk kita hari ini, jagalah ibu. Saudara sahabat penonton semua, dalam Al-Quran disebutkan ada 3 sahaja golongan yang mana namanya diletakkan sekali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah menyebut nama Allah bersama dengan Rasul dan juga Nabi. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Allah bersama dengan siapa? Bersama dengan pemimpin, ulil amri. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nama Allah bersama dengan nama Allah itu, bukan bersama, maksudnya dalam satu ayat. Ibu bapa, makna kata 3 makhluk ini ataupun 3 manusia ini adalah orang yang mana dekat dengan jiwa kita dan juga Allah sangat menaikkan martabat mereka. Jadi hari ini kita bicarakan mengenai jagalah ibu. Siapakah yang akan membicarakan topik kita pada pagi ini? Orang jauh datangnya, orang Muar. Orang Muar. Siapa tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Azam Al-Kankari. Apa khabar Ustaz, sihat? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Hilman sihat ya? Sihat alhamdulillah. Dengar cerita Muar durian sedap betul Ustaz? Of course. Saya daerah Tangkak, sebelah je dengan Muar lah. Tapi Tangkak pun banyak juga durian, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz dan juga sahabat penonton semua, kita akan bersiaran langsung selama 2 jam dan sejam setengah di TV3. Kita akan berakhir 8.30 pagi dan di TV9 dan pukul 8 di TV3. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz sehingga ke akhir rancangan. Seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian bebas tol 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, sahabat penonton semua, di ruangan Facebook kami ada siaran langsung di Facebook, dan saya minta kepada kita semua untuk berkongsi dengan rakan kita media sosial. Sebab apa? Ada ramai sahabat kita lebih fokus kepada telefon hari ini daripada di televisyen, dan kita nak sahabat-sahabat kita media sosial juga mendapat manfaat dan juga dakwah pada pagi ini berjalan. Orang kata benda pagi yang kita buat adalah menyebarkan dakwah. InsyaAllah, tanpa saya dengarkan masa Ustaz, hari ini topiknya sangat, orang kata apa, touching, menyentuh jiwa. Jagalah ibu. Sebagai mukaddimah, mungkin Ustaz nak bicarakan sedikit mengenai apakah skop perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hilman yang saya hormati, lagi saya raikan para penonton serta rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton dan juga seluruh kru produksi Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, saya sebenarnya Da'i Hilman ya. Saya rasa seronok dapat hadir dalam set Tanyalah Ustaz ni. Sebab apa? Sejak PKP hari itu, kita orang Johor tak boleh lepas negeri. Jadi hari ini alhamdulillah, waktu PKPP ni alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan membicarakan satu topik yang sangat luar biasa. Topik yang sangat menyentuh hati kita, dan pastinya tuan-tuan dan puan pada ketika ini ramai juga di kalangan kita para ibu, ramai juga di kalangan kita yang mempunyai ibu, dan juga
mungkin ada di kalangan kita yang telah lama kehilangan ibu yang kita kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita merungkai dengan lebih jauh topik pengajian hadis kita hari ini, saya akan membawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis 2551 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi 'inda kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Maksudnya tuan-tuan dan puan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya kehinaan. Baginda mengulangi 3 kali kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi. Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab ia masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana kita lihat dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa Nabi memberikan penghinaan dengan ulangan secara 3 kali. Ini tuan-tuan dan puan, dalam bahasa, kalau kita belajar bahasa komunikasinya, kita mengulang 3 kali ini, maknanya perkara ini perkara penting. Saya sebagai contoh lah dari Hilman para penonton, saya seorang guru. Saya guru agama kerajaan Johor lah kan. Saya mengajar ni, kami dah kena datang sekolah ni, petang ni saya sekolah kan. Semalam sekolah tu gerak ke sini, Alhamdulillah. Pagi di live dengan tuan-tuan dan puan, petang ni saya ke sekolah. Walaupun pelajar belum ada lagi, tapi kami cikgu kena berada di sekolah untuk macam-macam lah aktiviti pentadbiran dan sebagainya. Apa saya kongsikan, bila kita sebagai guru lah tuan-tuan dan puan, mungkin yang menonton ada juga seorang guru, kita nak ajar anak murid kita, kita ulang 3 kali. Kita mengulangi perkara yang sama banyak kali supaya apa? Supaya lekat. Dan kita nak buat announcement pun mengulangi banyak kali. Sebagai contoh ibu ayah, kita ulang banyak kali. Ini dari segi psikologinya adalah untuk kita mengajak dan juga memahamkan orang. Supaya orang tahu bahawa benda ni penting. Maka sahabat pun bertanya, kalau kita lihat dalam hadis ini, sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Mafhum hadis ini, Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk dalam syurga. Maknanya tuan-tuan dan puan, mak ayahnya ada, sudah lanjut usia, sudah tua, minta maaf cakap, tetapi tuan-tuan dan puan, kita tidak dapat menjaga ibu ayah kita. Kita tidak dapat menjaga ibu kita dan kita tidak mendapat pahala daripada mereka. Tuan-tuan dan puan, kita harus faham bahawa ibu ataupun ayah, dan khusus kita hari ini ibu, merupakan kunci untuk kita menuju ke syurga. Contohlah, kita nak rumah tuan-tuan, waktu PKP ada Iman. Kadang-kadang biasa kita kat rumah anak ramai kan. Waktu yang sama tuan-tuan, biasalah duduk kat rumah je kerjanya, pintu terkunci. Kan, pintu terkunci. Bila pintu terkunci tuan-tuan, kita tak ada kunci. Agak-agak tuan-tuan dan puan penonton, boleh ke tak boleh buka pintu tu? Delman, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kita tidak ada kunci. Kita tidak ada kunci untuk membuka kunci tersebut. Pintu tersebut. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau kita nak menuju ke syurga, tak ada kunci untuk menuju ke syurga, maka pastinya tuan-tuan ini satu kerugian yang nyata. Itu sebab Nabi menghina kepada mereka yang ada orang tuanya tetapi tidak memanfaatkan orang tuanya untuk mendapat pahala. Kerana apa? Tengok muka ibu, dapat pahala. Tengok muka mak kita dari imam para penonton, ya, dapat pahala. Waktu yang sama mendoakan mereka, dapat pahala. Salam tangan mereka, dapat pahala. Subhanallah. Saya nak datang ni pun, saya minta mak saya, mentua saya, doakan saya. Doakan kita semua. Ibu kepada anak saya, doakan untuk kita bersalam langsung dan sebagainya. Itu sebab ibu bayah, tuan-tuan dan puan, jelas hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa bersamalah kita memanfaatkan ibu kita ataupun ayah kita supaya kita dapat menjaga mereka. Ketika usia mereka tua, waktu mereka sakit, waktu mereka sihat ke, kita menjaga mereka supaya inilah menjadi antara salah satu asbab kita menuju ke syurga
insya-Allah. Wallahu a'lam. Mukadimah yang begitu ringkas, padat dan juga cepat Ustaz. Mana kata bagi kita faham mengenai apakah tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa dan juga apakah yang perlu kita ambil tahu kepada sosok tubuh ibu bapa itu sendiri. Ustaz, saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada komen daripada Facebook, daripada Syida Ghafar. Assalamualaikum dan waalaikumsalam pada sahabat yang memberi salam. Masya Allah, tajuk yang semangatnya terbaik yang wajib kita tonton sebab kita semua ada ibu dan juga sudah bergelar ibu. Seorang ibu boleh dan mampu menjaga anak yang ramai dengan sempurna dan penuh kasih sayang. Tapi anak yang ramai belum tentu mampu menjaga seorang ibu dengan baik. Wallahu alam. Moga dapat bersama-sama menonton dan mendengar nasihat ilmu dan pencerahan daripada ustaz dan dai. Itu satu benda. Satu komen daripada sahabat media kita di Facebook. Dia kata tajuk ini sangat dekat dengan kita. Ustaz, tadi Ustaz ada bacakan sebuah hadis. Makna kata satu tegasan yang mana sangat Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semua. Boleh tak Ustaz ceritakan kepada kita sikit apakah penyebab daripada hadis tersebut kita ni jadi orang yang Nabi tidak suka? Silakan. Baik, subhanallah, sangat menarik ya. Bila mana kita mengatakan apakah antara sebab dan sebagainya seperti yang ditanya ataupun yang ditanya oleh Facebook ataupun kenyataan yang dinyatakan oleh sahabat Facebook kita, betul tuan-tuan dan puan. Sebenarnya biasa kita dengar. Ini biasa kita dengar. Tuan-tuan, minta maaf cakap ya. Ini biasa kita dengar. Apa yang kita dengar? 10 orang anak, 10 orang, seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. Dah ilman para penonton. Tetapi subhanallah, kita takut 10 orang anak tidak mampu menjaga seorang ibu. Tuan-tuan dan puan, biasa kita tengok benda ni di televisyen, kadang drama, dalam filem, berebut anak ini, berebut mak ini, mak kita. Anak pertama kata ni mak kita, anak kedua kata ni mak kita, nak tanggal tangan mak dia kena tarik. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita cukup risau bila dah besar nanti anaknya pula mengatakan ini mak siapa, ini mak kau yang ambil. Itu sebab tuan-tuan dan puan, saya cukup risau kerana apa? Bila mana antara sebab wujudnya, minta maaf cakap tuan-tuan ya, menjelang nanti tahun 2030, 10 tahun akan datang, warga emas makin meningkat. Dan yang paling kita risau tuan-tuan dan puan, kita takut makin banyaknya rumah warga emas. Makin banyaknya rumah orang tua-tua. Kerana apa? Kerana anak-anak suka meletak mak ayah di rumah orang tua. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bersamalah kita menjaga ibu ayah kita, khususnya pada hari topik kita menjaga ibu kita. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, mafhumnya apa maknanya? Nabi bersabda, maksudnya setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehinggalah hari kiamat, kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Subhanallah. Tuan-tuan hadirin Al-Hakim. Maknanya, kalau kita derhaka kepada ibu kita, derhaka kepada ayah kita, ini antara penyebab tuan-tuan dan puan, hidup kita tidak akan tenteram. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para penonton, kalau hati tak tenang, kalau kita rasa tak tenteram, kita rasa rezeki kita macam ciput, kita rasa masalah anak beranak, asyik gaduh laki bini, minta maaf cakap, kita tengok balik bagaimana hubungan kita dengan mak ayah kita. Kalau yang masih hidup, terus hubungi mereka. Ibu kita, bagaimana hubungan kita dengan mereka. Adakah kita menjaga hati mereka dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, para penonton, kita kena berusaha untuk mendoakan anak-anak kita. Kita berusaha mendoakan ibu kita. Moga Allah berkati dan rahmati kita semua, dan itulah pentingnya kita jaga ibu kita. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, bila mana cerita pasal ibu ni, satu persoalan mungkin kita kena tanya pada diri kita semua. Adakah kita dah hubungi ibu ayah kita pada hari ini? Mudah-mudahan habis Tanyalah Ustaz ini, kita boleh call lah, tanya khabar dan sebagainya. Sekarang banyak dah teknologi dan ilman. Kadang-kadang ibu pun dah pandai dah buat WhatsApp video dan macam-macam dah boleh sebenarnya. Tak silap Skype. Ibu Skype. Luar biasa. Google Meet pun boleh. InsyaAllah. Ustaz, saya nak baca soalan lagi daripada Facebook, daripada Nur Yaya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kasih ibu bawa ke syurga. Soalan saya, apakah maksud tersirat di sebalik ayat tersebut dan mengapakah syurga anak-anak itu di bawah telapak kaki ibu dan bukan ayah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Ustaz, luar biasa. Kenapa syurga itu di bawah tapak kaki ibu dan bukan bawah tapak kaki ayah? Silakan. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Sebab kaki ibu lebih wangi. Tak ada. Contoh jangan marah. Ramai orang mengata, Ustaz, kenapa syurga buat tapak
telapak kaki ibu. Itu adalah kata-kata biasa kita dengar. Ya, hakikatnya tuan-tuan dan puan itu memang biasa kita dengar. Kenapa kita mendahulukan ibu? Kenapa ibu lebih utama? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita bicara tentang ibu ini, Nabi SAW ada meriwayatkan dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata apa? Ketika mana Rasulullah menyebut tentang kelebihan dan keutamaan menjaga dan bakti kepada orang tua, daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ini mafhum hadis tuan-tuan, maksudnya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan amalan apakah yang paling afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Lalu baginda menjawab, solat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah amalan seterusnya? Kemudian baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu ayah. Birru walidain. Maknanya berbuat baik, berbakti kepada ibu ayah. Kemudian aku bertanya lagi, apakah lagi seterusnya? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah, jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dan puan, maknanya jelas menunjukkan kepada kita bahawa bila mana yang pertama solat pada waktunya, kita jaga hubungan dengan Allah, dan yang kedua seperti mana Datuk Ilman katakan dalam mukadimah di awal tadi, Rasulullah kata apa? Berbakti kepada ibu ayah. Maknanya kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan mak ayah kita. Dan yang paling utama tuan-tuan dan puan, kenapa ibu lebih utama daripada ayah? Kadang-kadang ayah ni kecil hati, Ustaz. Asasi ibu kan. Semua ibu kan. Ibu pejabat, semua ibu. Tak ada bapa pejabat. Contoh dari mana ya. Macam-macam, semua ibu. Ibu lah macam-macam ibu. Ibu roti lah apa. Tak ada bapa roti. Contoh, tuan-tuan jangan marah. Ini pagi-pagi tuan-tuan ya. Maknanya semua ibu. Kenapa ibu? Tidak kepada bapa. Tuan-tuan bawa bertenang. Ibu ini sebenarnya Allah Ta'ala dah rungkaikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa huraian ayat ini tuan-tuan dan puan? Allah Ta'ala kata ada 3M yang hanya ada pada ibu tetapi tidak pada seorang ayah. Ada berapa Ustaz? 3M. Oh, bagus, kita Luar bicarakan 3M selepas ini. Kita berehat seketika. Biasakan InsyaAllah. diri dengan norma baharu. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bertajukkan Jagalah Ibu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Jadi sahabat penonton semua, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tadi sebelum kita berehat, Ustaz ada sebutkan 3M yang mana ciri-ciri yang Ustaz nak sampai kepada penonton kita untuk kita ambil tahu pada pagi ini. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit apakah 3M tersebut. Silakan. Baik, sikit juga. Terima kasih Datuk Ilman, para penonton. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang seorang ibu, saya nak rungkaikan ada 3M yang hanya ada pada ibu, tidak ada pada orang lain. Allah SWT telah nyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Ta'ala kata apa? Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Maknanya, ayat ini jelas menunjukkan salasun syahran. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Tuan-tuan boleh tengok. Buka Quran tengok. Dekat ayat itu tuan-tuan, panjang ayat tu ila akhir ayat. Tapi tuan-tuan boleh rujuk sendirilah. Hari ini tak sempat kita nak rungkaikan tentang ayat 15 itu. Kalau kita lihat ayat itu menunjukkan bahawa ada 3M yang hanya ada pada ibu, tidak ada pada bapa, tidak ada pada ayah. Apa dia tuan-tuan dan puan? M yang pertama iaitu mengandung. Mengandung. Mengandung ini tuan-tuan hanya kepada ibu, kepada mak kita je. Bapa tak boleh, paling kurang dia mengandungi aja. Faham ke tak faham tuan-tuan ya? Maknanya mengandung.
Mengandung ini bukan mudah tuan-tuan. Ya. Isteri saya seorang jururawat bidang khusus bidan lah. Bahagian bidan. Kalau Da'i Hilman, isteri dia doktor kan. Maknanya tuan-tuan kalau dia houseman, kalau dia posting dekat ONG, dia tahulah. Apa yang nak kongsikan tuan-tuan dan puan? Mengandung ini bukan mudah. Siapa yang pernah mengandung dia tahu. Saya tak pernah mengandung kan. Tapi saya belajar lah. Saya belajar dengan rumah saya sebab dia bidan. Mengandung ni tuan-tuan ada 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, mabuklah berbagai. Yang kedua macam okey sikit. Yang ketiga, baring pun tak tenang, tidur pun tak tenang. Apa lagi ya? Sakit, simpul biawak dan sebagainya. Tuan-tuan, mengandung bukan senang. Mengandung ini bukan senang. Itu sebab Buaya mengandung ini hanya kepada seorang ibu. Itu sebab Allah Ta'ala menaikkan darjat seorang ibu. Luar biasa. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan. M yang pertama, mengandung. Tidak ada pada seorang ayah. M yang kedua, tuan-tuan dan puan. Apa dia? M yang kedua adalah melahirkan. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan. Melahirkan seorang anak ini bukan satu perkara yang mudah. Melahirkan ini bukan macam kita buang air besar. Minta maaf cakap, tuan-tuan. Ya? Bukan macam batuk. Tak. Melahirkan ini, subhanallah. Seorang ibu dia faham. Betul sakitnya. Alah ustaz boleh cakap. Ustaz tak rasa. Tuan-tuan, buat tenang. Kalau saya rasa itu pelik, tuan-tuan. Ya? Maknanya saya memahami. Anak saya baru ni alhamdulillah dan iman ya, saya dapat anak yang kedua waktu PKP alhamdulillah. Pertama lelaki, kedua perempuan. Doakanlah ibu ayah ya. Isteri saya pun baru habis pantang alhamdulillah. Melahirkan ini bukan mudah. Ada yang sampai kena gunting, ada yang sampai terkoyak dan sebagainya. Subhanallah. Melahirkan ini boleh mengundang kematian dan sebagainya. Ini ada pada seorang ibu, tak ada pada seorang ayah. Dan M yang terakhir tuan-tuan dan puan, menyusukan. Menyusukan ini nampak macam, alah ustaz bukan payah benar. Tonyoh aja, nyusukan aja dia. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, nak menyusukan anak bukan senang. Time anak dah mengajuk tak boleh susu, tengah malam bangun dan sebagainya. Emosi ibu itu sendiri perlu ceria, perlu gembira untuk menjadi booster kepada susu dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, jangan kita ya, kepada para suami, ayah-ayah, jangan streskan isteri kita. Jangan buat dia huru-hara dan sebagainya. Kerana apa? Menyusukan ini tidak ada pada orang lain, tetapi ada pada ibu. Sebab tuan-tuan dan puan, Allah SWT menaikkan darjat ibu. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi SAW mengulangi ibu ini 3 kali. Bila mana Nabi ditanya oleh sahabat yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Nabi SAW bersabda, ummuka. Summa ayu ummuka. Summa ayu ummuka. Summa abuka. Maknanya tuan-tuan, Nabi ditanya sahabat, Rasulullah, siapakah yang berhak untuk aku buat baik padanya? Pertama Nabi kata, mak awak, mak engkau. Summa ayu, kemudian siapa Rasulullah? Mak engkau. Kemudian siapa Rasulullah? Mak engkau. Nabi ulang 3 kali. Kemudian siapa Rasulullah? Bapa engkau. Maknanya tuan-tuan dan puan, hadis ini riwayat Muslim. Maknanya tuan-tuan, ibu ini darjatnya sangat luar biasa. Sebab tuan-tuan dan puan, jagalah ibu, moga-moga hidup kita akan terpelihara dan dijaga oleh Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Beruntung buat ibu-ibu di luar sana ada 3M ni. Ustaz apa? Melahirkan, mengandung dulu, jangan lahir dulu. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Amin. Oh, masya-Allah, hebat. Ustaz, saya nak bacakan soalan daripada Silakan. Facebook daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Amin, Amin, ya rabbal insya-Allah. alamin. Soalan saya Ustaz, siapakah lebih aula menjaga ibu, anak lelaki atau anak perempuan? Yang kedua, sekiranya ibu tidak mempunyai zuriat, siapakah layak menjaga ibu? Adakah tugas anak angkat tersebut untuk menjaga ibu tetapi dalam keadaan terpaksa? Adakah dikira derhaka dan dosanya sama seperti anak kandung? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Soalan yang bagus. Yang pertama, siapakah lebih aula? Anak lelaki, anak perempuan? Yang kedua, kalau seorang wanita itu tidak mempunyai anak dan ada anak angkat, tapi menjaga anak angkat itu menjaga ibunya dengan keadaan terpaksa, adakah derhaka? Menjaga terpaksa tuan-tuan buat tenang. Itu dia tanya bagi pihak orang lain, kesian ya. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau orang tanya saya, Ustaz, antara lelaki dan perempuan mana lebih utama untuk kita menjaga ibu? Ingat tuan-tuan dan puan ya, seorang lelaki, maknanya seorang lelaki syurganya adalah pada ibu dia. Seorang perempuan, isteri syurga daripada suaminya. Tetapi tuan-tuan dan puan, untuk menjaga ibu, tak kira lelaki ataupun perempuan. Maknanya tak kira lelaki atau perempuan. Kalau orang mana lebih utama, memang tidak nafikan anak lelaki itu lebih utama untuk menjaga ibu dan ayah. Kerana tanggungjawab dan tanggungannya itu lebih kuat. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu adalah menjaga dan melindungi perempuan.
Ini luar biasa. Dia sebagai seorang keluarga dan sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Tetapi kalaulah memang semua anak dia perempuan, nak suruh siapa jaga? Itu sebab tuan-tuan takkan nak suruh orang lain pula, anak orang pula jaga. Tak boleh. Tak kiralah lelaki ke perempuan, kita haruslah bersifat terbuka. Maknanya tuan-tuan, in case lah kalaulah ibu kita perlu dijaga rapi, sakit kronik ataupun terlantar dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, bincanglah adik-beradik dengan cara yang elok. Bincang adik-beradik. Itu sebab tuan-tuan, saya banyak jumpalah ya di luar sana. Ramai orang cerita yang terbiar je. Ramai juga yang saya jumpa. Mak ayahnya ini, maknya ini, ada yang mak tinggal seorang. Bapaknya dah meninggal dunia, maknya tinggal seorang. Anaknya itu dijaga bergila-gila. Tak ada masalah. Maknya kejap di rumah alungnya, kejap di rumah angahnya, kejap di rumah udanya, kejap di rumah andaknya. Maknanya tuan-tuan dan puan, setiap anak mengambil peluang untuk menjaga syurga mereka. Subhanallah. Dan pastinya, yang anak perempuan ini pastinya ada suami. Minta izin suami. Dan suami pun janganlah kedekut sangat. Kita jangan lupa, ibu yang mak mentua kita tu, maknanya ibu yang dijaga oleh isteri kita tu, sebenarnya dulu, dia yang cebok berak dan melahirkan isteri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harus bijak untuk mengurus masalah-masalah ini. Sebab apa? Ramai orang kadang-kadang bergaduh kerana perkara ini. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalau orang tanya lelaki ke perempuan mana lebih utama? Bagi saya semua orang berhak dan semua orang bertanggungjawab untuk menjaga ibu. Tetapi pastinya tuan-tuan, seorang isteri perlulah mendapat keizinan suaminya dan suaminya janganlah menggunakan kuasa veto untuk menentukan segala-galanya. Akhirnya menyebabkan ibu mentuanya terbiar dan sebagainya. Kita kena jagalah sama-sama ibu kita, insya-Allah. Yang kedua pula dia tanya bagaimana, apa nama tadi? Dalam keadaan anak angkat tak ada kan? Angkat. Anak angkatnya pula kerana terpaksa, kau dah kenapa? Buat tenang tuan-tuan dan puan. Kalaulah anak angkat terpaksa, cubalah ikhlaskan hati. Memanglah tak nafikan seorang tua yang tidak mempunyai anak, siapa yang perlu menjaganya? Pastinya kalau boleh berusahalah mencari mahram untuk menjaganya. Maknanya mahram adalah anak-anak saudaranya untuk menjaganya supaya Allah Ta'ala mendapatkan pahala kepada kita, insya-Allah. Jaga orang ni dapat pahala. Tuan-tuan, kita buat baik dengan orang, Allah akan hantar orang lain untuk buat baik dengan kita. Nabi kata, man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah seorang tua yang tidak mempunyai anak, boleh suruh mahramnya untuk menjaga. Kalau mungkin ada anak angkat yang peliharanya daripada kecil, boleh anak angkat menjaga dan anak angkat tu cuba ikhlaskan diri untuk menjaganya. Jagalah hati kita, insya-Allah. Nak tak nak kita berusahalah jaga. Kerana apa? Waktu kita kecil, dulu beliau banyak menjaga kita. Kenapa kita berkira untuk menjaga mereka? Wallahu a'lam. Baik. Itu satu pesanan bagi kita semua untuk kita sentiasa beringat. Tidak ada isunya lelaki ataupun perempuan, tapi isunya adalah itu adalah mak kita, keramat hidup kita. Kita harus ambil tanggungjawab untuk menjaganya. Saudara, sahabat penonton semua, saya nak ambil satu pemanggil bertuah pada pagi ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azam Kamkari dan saya Firman, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor, ya. Ya, Haji Tukinon. Alhamdulillah orang Johor. Khabari? Apa waras, Wak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Teruskan Haji. Teruskan insya-Allah soalannya. Soalannya gini, Ustaz tadi dah panjang lebar bercerita berkenaan ibu dan bapa. Maknanya dua ibu bapa mesti dihormati, tapi lebih penting ibulah, Ustaz, ya. Jadi saya nak tanya Ustaz, adakah benar Ustaz pandangan orang yang tak menjaga ibu, hidupnya kocak-kacir lah senang cakap. Tak tenang, tak berkat, gaduh sana, gaduh sini. Terutama kalau orang tu dia tak indahkan ibu, dia hantar ke, yang masalah sekarang, hantar pada tempat penjagaan ibu orang tua-tua. Dah kat sana langsung tak dijengar, seolah-olah dia ibu ni, dia tak ada ibu lah. Macam contohnya dulu ada satu ibu si Tanggang, ya. Dia dah memang ibu dia, tapi dia tak ngaku berangkau, disumpah jadi batu. Jadi saya nak minta pandangan, adakah cerita ini benar ke ataupun macam mana, ya, supaya yang anak-anak jadi anak ni jangan lalaikan ibu. Belalah ibu baik-baik. Itu saja soalan Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bagus daripada Haji Tukinon. Ustaz, bila mana kita tengok cerita si Tanggang dan sebagainya, isunya adalah tidak menghormati ibu, tidak menjaga ibu, tidak menjaga keberkatan daripada ibu. Betul ke Ustaz? Mana kata dalam kehidupan ni kalau kita tidak menjaga keberkatan kepada ibu bapa, hidup kita kucak-kacir, tunggang langgang dan ada kalanya boleh disumpah menjadi batu. Allah, luar biasa. Terima kasih je, ya.
Kalau saya jangan sumpah hajat batu, sumpahlah hajat peti ais ke kan. Jadi microwave ke senang nak guna kan, dia periuk ke. Minta maaf je, go je, jangan marah je ya. Tuan-tuan dan puan, saya tak pastilah si tanggang itu sejauh mana kesulihannya. Tuan-tuan bolehlah kaji sendiri, tanyalah pakar-pakar sejarah untuk melihat sejauh mana cerita si tanggang itu, sejauh mana kesulihan dan sebagainya. Ada kata betul, ada kata wallahu a'lam. Tapi yang pasti tuan-tuan dan puan, saya nak membawakan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apa Nabi kata? Rida'ullahu fi rida' walid wa sakhatullahu fi sakhatil walid. Apa maknanya tuan-tuan dan puan hadis riwayat Imam Tirmizi? Maksudnya Allah redha dengan sebab redanya kedua ibu ayah dan Allah murka dengan sebab murkanya kedua ibu ayah. Maknanya tuan-tuan dan puan, nak dapat redha Allah perlu juga mendapat redha mak bapak kita. Nak dapat murka Allah, nauzubillah min zalik, kita takut perkara ini, tolong tuan-tuan dan puan, jangan kita menyebabkan mak ayah kita murka kepada kita. Itu sebab betul lah kata Haji Tukinon tadi, ramai di kalangan kadang-kadang kita jumpa, saya biasa program, kadang-kadang kita program parenting, saya ceramah motivasi kekeluargaan, kita ceramah kuliah-kuliah masjid dan sebagainya. Ni waktu PKP tak boleh lah tuan-tuan, tapi kuliah masjid dah mula dah, alhamdulillah. Malam ni pun saya ada kuliah kan di kampung saya, Sungai Mati, Tangkak Johor. Apa saya nak kongsikan, kita kuliah masjid dah boleh lah, tapi jaga SOP insya-Allah. Kita program di rumah orang tua. Kita buat program orang tua, tuan-tuan, kesian. Kadang-kadang saya jumpa ada makcik ni, saya pernah program, adalah tak cerita lah kat mana tuan-tuan ya. Ada makcik ni, sembang. Orang tua tuan-tuan, makcik pula, kita tanya dia bercerita, kita tanya dia bercerita. Dan saya memang suka menyembang orang tua-tua tuan-tuan. Sebab banyak pengalaman kita dapat. Kenapa? Hamasus syabab wa hikmatus syuyukh, ya kata ulama kan. Semangat anak muda perlu bersertakan dengan kebijaksanaan orang lama. Orang lama ni banyak pengalaman dia. Jadi saya sembang makcik, kenapa macam mana duduk sini? Dia cerita semua tuan-tuan. Maknanya saya tanya makcik kenapa duduk sini? Makcik ni ramai anak, tapi anak semua sibuk. Dia orang gaduh-gaduh nak jaga makcik. Akhirnya dia hantarlah makcik kat sini. Tuan-tuan, kesian ibu ni. Saya tak kesian sangat ibu tu okey je duduk situ, ada kawan-kawan berzikir dan sebagainya, ada solat berjamaah dan sebagainya, tapi saya kesian kepada anak itu. Kerana apa? Kalau kita lihat hadis yang saya bacakan di awal tadi, tuan-tuan dan puan, Nabi kata kehinaan. 3 kali Nabi ulang kepada mereka yang ada mak ayah, minta maaf cakap tuan-tuan ya, ada mak ayah tetapi tidak menjadikan mak ayah itu sebagai kunci ke syurga, sebagai sumber pahala dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita harus jaga perkara ini. Saya cukup risau bila Haji Tukinon kata, memang betul. Dunia sekarang ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa para gelandangan, ada yang bapaknya ditinggalkan oleh anak. Kerana apa? Kerana harta dan sebagainya. Kerana tanahnya telah dirampas, dah dibolut oleh anak-anaknya, dan akhirnya bapaknya tu kata-kanting, maknya tu kata-kanting, entah hantar ke mana. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibu ayah, tolonglah jaga perkara ini. Ini antara tanda-tanda kiamat semakin hampir. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis 40, hadis yang kedua, hadis Jibril tu, antara tanda kiamat, antara tuan-tuan inilah dia. Anak yang derhaka dan sebagainya. Jadi kalau nak tanyalah perkara ini, bagi saya, bagaimana tips untuk kita menjadi anak yang soleh? Bagaimana kita nak menjadi anak yang soleh? Kita nak supaya kita menjaga ibu, kita jadi baik, ibu pun baik. Ada 3M tuan-tuan dan puan nak kongsikan. Boleh ke Datuk Ilman? Boleh. Boleh ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak tanya, tuan-tuan tanyalah ya. Tapi insya-Allah sementara sempat ni saya cakap aja. Kalau Datuk Ilman kata start ada soalan, saya berhentilah tuan-tuan ya. 3M. Pertama tuan-tuan, bagaimana tips untuk jadi anak soleh? Kita nak jaga ibu kita. Tak kiralah ibu kita berada di mana. Yang pertama, yang pertama, menggembirakan ibu ayah kita. Ini paling penting. Gembirakan mereka. Bawa mereka berjalan. Bawa raikan mereka. Belikan mereka hadiah. Balik outstation, beli mereka hadiah. Contoh kan. Saya memang suka begitu tuan-tuan. Ya. Tak kiralah mak kandung ke, mak mentua ke, tak kiralah tuan-tuan. Maknanya ibu ayah saya banyak. Ada 5 jenis ibu sebenarnya. Tapi nantilah saya cerita sekejap lagi kan. Ada 5 jenis ibu tuan-tuan ya, yang wajib untuk kita hormati dan kita berbakti kepada mereka. Baik, yang pertama menggembirakan ibu ayah kita. Gembirakan mereka. Bagi mereka hadiah. Gembirakan. Contoh anak-anak yang masih menonton. Peperiksaan. Gembirakan mereka dengan menjawab peperiksaan yang terbaik. Sebagai contoh, kita ada duit rezeki lebih sikit. Gembirakan mereka. Beri mereka hadiah dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, melayani mereka dengan santun. Ini paling penting.
Kita layan mereka bagaimana? Jaga orang tua ni tuan-tuan. Minta maaf cakap ya, jaga orang tua ni bukan mudah tuan-tuan dan puan ya. Kadang-kadang kita nak jaga mak kita, jaga ayah kita. Ni hari ni topik kita jagalah ibu. Bukan mudah tuan-tuan. Jadi layanlah mereka dengan santun. M yang ketiga tuan-tuan, mengisi masa yang bermanfaat dengan mereka. Maknanya ada masa terluang kita manfaatkan. Kadang-kadang ustaz sibuk sangat, ustaz kerja, hari-hari kerja. Tuan-tuan kalau cerita bab kerja memang tak pernah habis. Mati pun kena kerja juga kan. Kerja nak menjawab dengan malaikat dan sebagainya kan. Maknanya tuan-tuan, kalau nak cerita bab kerja ni tak pernah habis. Jadi ibu ayah, tuan-tuan puan, para penonton, cubalah kita disiplinkan diri kita. Minta maaf cakap, saya tegas sikit. Disiplinkan diri kita untuk kita meraihkan, mengisi masa ada bersama ibu dan ayah kita. Selagi mana mereka ada tuan-tuan, isi masa. Paling teruk pun sebulan sekali lah. Baliklah kampung sebulan sekali. Yang ni sekarang ni dah PKPP, alhamdulillah boleh rentan lagi. Ziarah mereka, jaga mereka. Inilah pentingnya tuan-tuan. Sementara mereka masih ada, sementara tangan mereka panas, sementara mereka masih lagi boleh mendoakan kita. Bila hilangnya mereka tuan-tuan puan, kita takut. Punca doa kita, punca pahala kita akan hilang buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan, bersamalah kita menjadi anak soleh untuk menjaga ibu kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu sedikit sebanyak pesanan daripada Ustaz Azam Al-Kankari untuk kita sama-sama ingat. Jadi sahabat penonton semua dan juga Ustaz, kita berehat seketika. Boleh, jadi sahabat penonton, teruskan setia dengan rancangan Tanya Ustaz. Biasakan diri dengan norma baru. Dakwah biar Tanya Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik kita bicarakan menjaga ibu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Jadi sahabat penonton semua, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami talian 0111233648 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Sahabat penonton semua, banyak saya kira pesanan yang kita boleh ambil daripada Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi. Di antaranya adik-beradik tidak perlu berkira untuk menjaga ibu bapa, dan sekiranya ramai di antara adik-beradik kita sibuk di luar sana dan mungkin ada adik-beradik kita yang ada ruang dan peluang untuk menjaga ibu dan ayah yang sudah tua ataupun sakit, jangan lupa untuk kita menghulurkan bantuan keuangan kepada mereka. Jangan sekadar bertanya khabar saja, ulurkan duit sekali. Sebab apa, zaman sekarang ni bukan sekadar orang kata apa Ustaz, tanya khabar je. Duit pun kena hulur sikit. Sebab apa, sibuk-sibuk cari duit tapi tak bagi kepada ahli keluarga kita. Jangan bagi duit aja. Ziarah juga, tanya khabar, bagi duit. Benda tu penting. Betul. Kena sertakan sekali zaman sekarang. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, saya nak bacakan satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum anak yang tidak bertegur dengan ibu untuk 2 tahun lamanya akibat terasa kecil hati apabila ibu mungkin secara tidak sedar menggunakan perkataan yang sedikit kasar? Adakah kita sebagai anak berhak untuk merajuk dan tidak bertegur untuk masa yang lama terhadap ibu? Adakah anak akan dihukum Allah walaupun ibu setiap hari berdoa dan memaafkan kesalahan anak-anaknya? Jadi kat sini ada beberapa Ustaz. Yang pertama, tidak bertegur dengan ibu selama 2 tahun, dan adakah berhak anak untuk merajuk? Yang ketiga, sekiranya walaupun tak bercakap tapi ibu ni memaafkan, adakah anak tu diseksa oleh Allah SWT, dia terima hukuman? Silakan. Allah, luar biasa tuan-tuan dan puan ya, soalannya dia package terus. 3 terus. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. WhatsApp tu sahabat WhatsApp kita, insya-Allah. Bila mana bicara tentang ancaman, tentang hukuman ini, saya rungkaikan perkara ini. Bila mana ada orang kata, Ustaz, macam mana boleh ke tak mengajuk 2 tahun? Tuan-tuan, saya tak boleh fikirlah orang mengajuk 2 tahun. Kita ni kalau mengajuk pun, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Saya pun tak tahu lah sebab saya ni tak reti nak mengajuk sangat. Sekali-sekala boleh lah kan. Buat dada kan. Buat dada kau tak mengajuk terus tu pelik benar pula. Macam tak ada perasaan pula tuan-tuan. Ya.
mengajuk sampai 2 tahun ni pelik tuan-tuan. Kadang-kadang ibunya mungkinlah sedikit terkasar. Anak-anak wajar ke tak wajar nak mengajuk tuan-tuan? Ibulah teruk mana jahat pun. Minta maaf cakap ya. Ibunya ni macam Mak Cinderella lah. Contoh tuan-tuan. Jahat betul. Mulutnya ya Allah. Kata orang. Malah nak cakap apa tuan-tuan? Ni orang Melaka kan? Kan orang Melaka dia tahu lah nak cakap apa. Teruk benar lah tuan-tuan. Kata orang Muar lah kan? Maknanya tuan-tuan memang teruk betul. Maknanya jahat lah. Mulut ni memang mulut dia je. Tuan-tuan dan puan, para penonton, tolonglah. Teruk mana pun mak kita, teruk mana pun ibu kita, kita sebagai seorang anak, kita raikanlah dia. Teruk mana pun, jahat mana pun, tolonglah kita jaga mereka. Tolonglah kita jaga hati mereka. Ini penting tuan-tuan dan puan. Jaga hati mereka. Tak wajar untuk kita mengajuk dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang ada pula orang kata, Ustaz, ibu ni memang dah maafkan dah. Adakah kita? Tuan-tuan dan puan, azab Allah itu bukan kerja saya. Itu Allah Ta'ala yang boleh beri dan sebagainya. Yang penting kita berdoa lah. Kalau rasa kita telah mengecilkan hati mak kita, tuan-tuan dan puan, cepat-cepat kita minta maaf. Barangkali mungkin kita telah menyebabkan ibu kita kecil hati. Cepat-cepat kita minta maaf. Jangan berlanjutan. Kerana apa? Syaitan suka perkara ini. Itu sebab ibu ayah, saya nak kongsikan bagaimana kaedah untuk jaga hati ibu kita. Bagi kaedah untuk jaga hati ibu kita. Bagaimana tuan-tuan dan puan? Ada 3J. Apa dia tuan-tuan? Betul. 3J dah Hilman. J yang pertama tuan-tuan dan puan, yang paling penting, nampak macam simple tapi ini penting. Jaga mulut dan suara kita. Maknanya jaga intonasi kita. Mulut kita ni kena jaga. Kadang-kadang intonasi ni, itulah. Kadang-kadang intonasi ni dia lain tau. Sebab apa? Ada setengah orang, minta maaf cakap tuan-tuan ya. Ada setengah orang, macam orang Melaka kan. Dia cakap kuat. Macam ialah kita biasa kan. Cakap orang Muar pun lebih kurang aja kan. Cakap kuat apa. Bagi kita itu macam biasa je. Tapi ada setengah orang tuan-tuan. Minta maaf cakap. Dia rasa macam tak boleh. Dia rasa macam kecil hati. Ada juga kadang-kadang kalau orang was ngomong Jawa kan. Saya ni tak berapa pandai lah. Tapi mak mentua saya orang Jawa kan. Bila nak cakap Jawa pula tuan-tuan. Kadang Jawa ni dia cakap aku je. Dengan mak dia aku. Kita orang Melayu, kita rasa aku ni macam dah kasar benar dah ni tuan-tuan. Macam kasar sangat dah. Tapi orang Jawa itu aku itu adalah yang paling lembut. Subhanallah. Maknanya tuan-tuan di masing-masing lah. Ikut lahjah ataupun ikut cerita Logat. Logat masing-masing lah. Ikut ragan rentak masing-masing lah. Yang penting jaga mulut, intonasi kita. Jangan tengking mereka. Macam-macam lah tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan, jaga memek muka kita. Memek muka ni jaga. Jangan kecil-kecil jeling. Contoh. Sikit-sikit jeling. Sikit buat mulut. La ilaha illallah. Ini contoh. Tuan-tuan jangan marah. Ustaz ni saja nak ngajar kita kan. Tak. Ni contoh. Maknanya tuan-tuan jaga memek muka kita. Memek muka kita bagaimana dengan mak kita. Dengan ibu kita. Tak kira lah siapa. Itu sebab tuan-tuan jaga memek muka kita. J yang ketiga tuan-tuan dan puan. Jaga perlakuan kita. Ini paling penting. Jaga perlakuan kita. Body language kita. Tadi muka. Ini pula bahasa badan. Ini kadang-kadang bila mak cakap je buat badan. Contoh. Jangan marah tuan-tuan ya. Jadi ibu ayah tuan-tuan dan puan. Kita kena jaga perkara ini. Kita kena jaga hati ibu kita. Supaya apa? Kita takut bila mana ibu kita ini jauh dengan kita. Bila mana ibu kita ni kecil hati dengan kita. Menjadi asbab untuk kita jauh dengan syurga. Kenapa tuan-tuan? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa Nabi kata? Maksudnya, mafhumnya, ibu bapa, iaitu orang tua merupakan pintu tengah syurga. Maka letakkanlah pintu itu dan jagalah ia. Maknanya tuan-tuan puan, ibu kita ini merupakan jambatan kita menuju ke syurga. Jagalah mereka sebaiknya insya-Allah. Moga-moga Allah berkati dan rahmati kita semua. Janganlah cepat benar kecil hati, janganlah cepat benar mengajuk. Tapi kalau dah rasa mengajuk, tuan-tuan tolonglah. Jangan tunggu 2 tahun, jangan tunggu raya. Teruslah minta maaf. Kita tak tahu bila mana Allah cabut nyawa kita. Wallahu a'lam. Tu sedikit pesanan daripada Ustaz. Bagus Ustaz. Mana kata dalam kehidupan kita ni, ibu sebagai ada tanggungjawabnya untuk memaafkan dan anak ada tanggungjawab untuk meminta maaf. Walaupun ibu dah maafkan juga, kita tetap ada tanggungjawab kita untuk minta maaf kepada ibu kita. Jadi sahabat penonton semua, saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Said Hazzanorizwan.
Said Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara dilema dihadapi golongan isteri apabila ada suami menggunakan kuasa mutlak sebagai ketua keluarga dalam hal kebajikan dan penjagaan ibu bapa mereka. Selalu sang suami menghalang isteri untuk balik kampung melihat orang tua si isteri. Soalan saya, apakah dibolehkan begitu dan bagaimana perkara ini dapat dielakkan atau dibendung kerana ibu mertua adalah seperti ibu sebenar bagi suami juga. Terima kasih Ustaz Said Termeluh Pahang. Soalan yang bagus Ustaz. Apabila macam Ustaz cakap tadi, suami menggunakan kuasa veto menghalang isteri untuk pergi balik berjumpa dengan mak ayah mereka. Jadi bagaimana kita nak bendung perkara ini? Silakan. Dan Iman okey kalau kasih orang rumah balik? Sebab tiap-tiap hari duduk rumah mentua, tak ada masalah. Samalah, saya pun duduk rumah mentua juga. Alhamdulillah kan. Baik tuan-tuan dan puan, bagus ni. Besar pahala dia insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, tak kiralah. Saya rezeki saya sebab mak kandung saya, mak mentua saya dekat-dekat. Kan kampung tak sampai setengah jam dah sampai dah. Alhamdulillah. Masing-masing lah tuan-tuan. Ni rezeki masing-masing. Ada orang bergaduh. Bergaduh tuan-tuan. Balik raya bergaduh. Nasib PKP itu tak bergaduh. Tapi bila habis dia boleh berjalan, semua bergaduh. Abang nak balik rumah kita, nak balik rumah kita. Tak kira. Engkau isteri kau dengar cakap aku. Balik rumah mak aku je. Kau duduk dengan aku. La ilaha illallah. Tuan-tuan, bawa bertenang. Kita harus ingat bahawa tak kiralah siapa kita. Sebagai seorang suami, kenalah ada toleransi dengan isteri kita. Ini bab rumah tangga ni tuan-tuan kena satu topik lain. Kita kena bincang bab komunikasi. Sebab saya biasa ceramah motivasi kekeluargaan jugalah. Sebab kalau kami di Johor, kita ada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Di bawah tu ada satu modul itu Keluarga Sakinah. Kita nak keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila mana kita cerita tentang keluarga yang baik, keluarga sakinah, keluarga rahmah, dia kena ada komunikasi, kena ada toleransi, kena ada, pentinglah tuan-tuan, tolak ansur sesama kita. Kadang-kadang minta maaf cakap tuan-tuan, ya, isteri nak balik rumah mak dia. Suami pun kata nak balik rumah mak dia. Bagaimana kita nak bina ataupun bagaimana nak mencari persamaan dan untuk menghadapi konflik ini? Tuan-tuan, saya nak kongsikan ada 3. Bagaimana untuk menghadapi konflik. Apa dia? SAT, tuan-tuan. SAT. Kata orang Kedah, SAT. SAT tu kejap lah ya. SAT tu tuan-tuan, S yang pertama, SAT. S yang pertama, sabar. Sabar tuan-tuan. Bila mana ada konflik ni, bang, mana satu ni bang? Sabar. A yang kedua, akhlak. Ini paling penting. Jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita, bagaimana kita dengan mak kita, dengan mak mentua kita, jaga akhlak kita dengan isteri. Yang ketiga adalah tenang. Bila kita tenang, insya-Allah hati kita senang. Itu sebab tuan-tuan, nak marah jangan ketika marah. Ini diajar oleh guru kami. Jangan marah ketika marah kerana orang marah ketika marah adalah marah disertakan dengan syaitan. Jadi bila mana yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi kan, yang mulia Said tu tadi dalam Facebook, beliau bertanya kepada kita, ibu ada yang suami menggunakan kuasa mutlak, tak kasih jumpa ibu mertua. Suami, dengar betul-betul. Ni saya pun suami juga, dan Iman pun suami juga. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita sebagai seorang suami harus ingat, isteri kita tu dijaga oleh mak dia. Bukan saja dijaga, bahkan dikandungkan, dilahirkan, disusukan dan dijaga daripada hingusan meleleh, minta maaf cakap tuan-tuan ya, sehinggalah cantik molek, kita ambil jadikan isteri kita, dan bila dia dah bersama kita, akhirnya kita nak suruh dia buang pula ibu dia. Ini perkara yang sangat tak logik tuan-tuan dan puan. Jadi bila mana ibu mentua ni juga adalah mahram kita. Ibu mentua juga adalah syurga kita. Itu sebab tuan-tuan, ada 5 jenis ibu yang wajib untuk kita hormati dan kita berbakti. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama pastinya ibu kandung kita. Ibu yang mengandungkan kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusukan kita. Itu ibu kandung kita. Ibu kandung, ada juga ibu kandung yang tidak menyusukan. Tak apalah tuan-tuan, mungkin barangkali bukan rezeki kita untuk dapat susu mak kita, tak ada masalah. Itu cerita lain tuan-tuan ya. Yang pertama, ibu kandung kita. Ini penting. Wajib untuk kita berbakti dan juga kita hormati. Ibu yang kedua tuan-tuan, ibu susuan. Ibu susuan ni tuan-tuan dan puan, ibu susuan adalah yang kita menyusulah. Kita ni semua tahu, tuan-tuan boleh cari sendirilah. Tanya tok-tok guru tuan-tuan, belajar kitab sebagainya, cari ibu susuan. Ya, saya pun alhamdulillah itu anak saya pun dah ada ibu susuan. Sebab apa? Waktu dalam hari isteri saya masuk ward. Jadi alhamdulillah ada sahabat isteri saya nak jadikan ibu susuan. Tapi yang penting kita kena tahu ibu susuan anak kita tu siapa dan bagaimana akhlaknya. Ini paling penting, mencari ibu susuan. Jadi tuan-tuan, ibu susuan, kalau kita ada ibu susuan, wajib untuk kita bakti. Kerana ibu susuan adalah mahram kita. Yang ketiga tuan-tuan, ibu tiri. Ibu tiri pun walaupun dia tiri, minta maaf cakap, kita biasa tengok drama ibu tiri je garang, ibu tiri garang. Banyak je sejumpa ibu tiri baik je tuan-tuan. Ya, baik
baik aja insya-Allah ya. Ibu tiri, kita berbakti dengan mereka, hormat mereka. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, ibu mentua. Ibu mentua juga adalah antara yang penting untuk kita jaga. Jaga hati mereka, sayangi mereka, hormati mereka seperti mana ibu kita. Dan yang kelima, tuan-tuan, ibu angkat yang dijaga daripada kecil. Ibu angkat kita yang jaga kita daripada kecil. Dia membesarkan kita sampai kita bijak, sampai kita berjaya. Tuan-tuan, wajib untuk kita hormati, kita berbakti kepada mereka. Moga-moga Allah berkati kita semua. Jadi kepada para suami, kalau ada isteri nak balik, tolonglah beri izin kepada mereka. Yang penting rumah tangga bincang elok-elok. Tapi kalau asyik rumah balik mentua pun masalah juga kan. Akhirnya suami tak balik rumah, mak dia pun huru-hara juga. Jadi isteri pun sama, berilah toleransi, berilah peluang. Tapi kalau gaduh juga, bincanglah elok-elok. Jangan gaduh-gaduh. Benda boleh bincang, tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Ya, benda boleh bincang. Tahun ni raya rumah saya, tahun depan raya rumah mak mertua awak pula. Rumah saya juga. Sama je. Jadi insya-Allah, sahabat penonton semua, saya nak ambil lagi satu pemanggil penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Ustaz Azam Al-Kankari. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Ya, alhamdulillah saya sihat. Ustaz Dai sihat ya? Baik, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tanya, silakan Tuan Haji Omar. Soalannya. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni ialah ada saya dengar daripada Ustaz yang mengajarlah di masjid di surau ni Ustaz ya. Dia mengatakan kita perlu mohon maaf kepada ibu kita kerana dia ibu kita, bukannya kerana kita buat kesalahan kepada dia. Jadi soalan saya, kadang-kadang ada segelintir anak-anak yang biasa bercakap dengan kasar sekali dengan ibunya, bergurau pun dengan kasar. Jadi kita menganggap dia ni satu kesalahan. Bagi kita cukup biadab kita melihat. Jadi bagi mereka itu perkara biasa Ustaz. Jadi soalan saya, apakah gurau senda yang kasar, yang cakap yang orang kata berkasar dengan ibu ayah ini, dengan khususnya ibu ini, yang dianggap tidak ada menjadi kesalahan. Apakah ini juga dianggap dibolehkan ke anak yang gurau dengan ibu dengan cara kasar macam ni, sedangkan kita mendengar pun sakit dah telinga mendengarnya. Jadi itu soalan saya, apakah boleh, apakah ada gurau senda yang kasar ini tidak membuatkan ibu tersinggung ke, ataupun Islam membenarkan perkara begini? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang diberikan. Bagaimana Ustaz? Kadang-kadang anak ni bergurau dengan mak dia kasar. Macam saya cakap tadi lah, kalau orang Jawa panggil mak aku kau. Kalau kat Sabah pun sama. Cakap dengan mak kau sihat mak? Pelik kalau kita dengar di Semenanjung ni. Jadi bagaimana Ustaz? Tapi mak tak terasa. Silakan. Baik, ini luar biasa tuan-tuan ya, soalan yang ditanya. Betul aja ya, kadang-kadang kita ni pandangan beza. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, dia dah cukup baik dengan mak saya. Tapi mak saya pula kecil hati. Saya cakap baik je. Mak kita kecil hati pula. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu cakap bukan main kasar, mak dia pun suka. Mak dia pun sama kasar, dua-dua kasar tuan-tuan ni, kuasa dua kan. Kasar dua. Maknanya tuan-tuan dan puan, dia bagi saya beginilah. Yang paling penting tuan-tuan dan puan, kita kena bersama menjaga hati ibu kita. Maknanya kadang-kadang minta mak cakap ya, walaupun benda tu lembut, kadang-kadang dengan cara lembut, dengan penuh sopan, pun ibu boleh terkecil hati, ini kan pula dengan cara kasar. Bila mana ibu-ibu pula, kalaulah anak kita ni, tolonglah ibu-ibu ya, saya tak nafikan. Kadang-kadang anak-anak muda minta maaf cakap tuan-tuan ya, kadang bukan anak muda, kita pun gitu juga. Saya pun manusia biasa tuan-tuan. Kadang-kadang kita terlepas. Tolonglah ya ibu-ibu, sama-samalah kita maafkan anak kita. Dan saya selalu ingatkan dalam ceramah-ceramah, biasa kita kata anak derhaka. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita lupa untuk cerita balik, adakah kita ibu ayah yang tidak derhaka. Kita muhasabah diri kita. Contohnya tuan-tuan ya, kita ada anak pada ketika ini. Mungkin ada anak. Kita muhasabah balik diri kita. Adakah anak yang kita jaga dulu tu tuan-tuan, waktu dia kecil, dia membesar, sehinggalah sekarang tuan-tuan dah berkerjaya dan sebagainya. Adakah anak kita ini adalah anak yang kita jaga dengan cara yang betul? Adakah anak yang kita jaga ini adalah anak yang, macam nak cakap tuan-tuan ya, adakah anak yang memang, macam mana Elman ya, memang kita rasa macam, Ustaz, beri didikan yang betul. Didikan yang betul. Tuan-tuan, kita takut asbab kerana mungkin, minta mak cakap kalau anak bermasalah, jangan tengok pada anak tu, tengok pada diri kita. Tengok pada diri kita.
Mungkin waktu kita kecil dulu kita pernah derhaka ataupun pernah mengecilkan hati mak ayah kita. Minta maaf cakap contoh paling mudah tuan-tuan ya. Anak kita pukul kepala kita. Biasalah budak-budak kan. Pukul kepala kita. Jangan kita marah dia. Sebab dia tak faham lagi. Dia pukul kepala kita, kita pun marah dia. Tuan-tuan, barangkali dia pukul kepala kita mau sabar balik. Mungkin waktu aku kecil dulu, mak ayah aku pukul kepala dia. Jadi maknanya tuan-tuan, anak kita sekarang ini adalah cerminan waktu kita muda. Itu sebab tuan-tuan dan puan, cerminan waktu kita kecil. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para penonton, memang saya tak nafikan, kalaulah kita kasar dengan mak ayah kita muhasabah balik. Kita sebagai ibu juga kita kena jaga supaya mungkin waktu kita muda dulu kita pernah kasar dengan mak ayah kita. Dia berentetan ya Dahiman para penonton. Jadi kalaulah Haji Omar kata tadi, Tuan Haji Omar kata, Ustaz, saya tak suka tengok tuan-tuan dan puan. Maknanya kadang-kadang kita tengok memang biasalah, kadang-kadang kita tengok Instagram kan, ada orang bergurau dengan mak dia pun melekit-lekit ketawa. Kita rasa macam ya Allah kasarnya. Dia buat mak dia macam kawan dia je. Tapi maknya tak ada masalah, maknya okey. Kalau anaknya tak buat, mak dia kecil hati. Pun payah juga tuan-tuan. Anak dia tak buat, mak dia kecil hati. Kau tak ada pun buat surprise kat mak, kau tak ada pun prank mak. Mana kau prank mak? Sudah tuan, pening kepala juga. Itu sebab ibu tuan-tuan dan puan, kita mungkin ada berbeza budaya. Jadi apa pun yang penting kita kena melembutkan suara kita kena berusaha untuk menjaga hati mereka. Jadi kalaulah ibu, kita tengok balik. Mungkin waktu kita jaga anak kita pernah rasa menyesal aku. Kadang-kadang anak nak nyusu kita marah. Tak payahlah nyusu, penatlah mak. Tuan-tuan, kalau kita rasa penat menyusukan anak kita, jangan sampai esok kita dah besar tuan-tuan, anak kita pun penat menyuap makanan dan minuman kepada kita. Sebaik bayar, kita muhasabah diri kita, anak-anak kita, cerminan kita waktu kita menjadi anak-anak. Wallahu a'lam. Baik, makna kata dalam kehidupan kita ni, yang pertama sekali letakkan percakapan yang lembut pada kedua ibu bapa kita. Tapi kalau kita dah tahu tahap ibu bapa kita macam mana, nak gurau bagaimana, dah tahu, tidak ada masalah. Jadi sahabat penonton semua, mungkin kita berehat seketika, Ustaz. Tapi agak-agak lah ya. Agak-agak. Bergurau tu agak-agak. Jadi teruskan menonton. Orang semua tahu insya-Allah. Jadi biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini tajuk kita, jagalah ibu. Sahabat penonton semua, terima kasih masih setia dengan rancangan Tajalah Ustaz. Kita sudah sejam bersiaran langsung di TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita berbaki lagi 1 jam dan TV3 kita berbaki lagi setengah jam. Jadi terus setia sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Sahabat penonton semua, saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz Dadai. Waalaikumsalam. Seorang anak menjaga ibu yang berlainan agama dan si ibu menyuruh anaknya menyediakan tempat untuk dia melakukan ibadat di rumah anaknya yang beragama Islam. Perlukah si anak melakukannya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, soalan yang bagus. Anak dah baguslah jaga ibu yang bukan Muslim duduk di rumah. Tapi bagaimana Ustaz? Sekiranya ibu minta untuk ada tempat sembahyangnya di rumah juga dengan mengikut agama ni. Silakan Ustaz. Baik, luar biasa. Saya sangat suka soalan begini. Kerana apa ya? Saya yakin para penonton ada yang menonton pada ketika ini mungkin di kalangan mereka yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Ataupun saya tak nafikan juga yang menonton pada ketika ini yang belum Islam pun. Ya, ramai rakan-rakan saya. Wa min pai yi tian tian. Min pai ma? Cakap Cina. Saya dulu mengajar sekolah Cina. So, wa min pai yi tian tian. Saya bolehlah cakap sikit-sikit. InsyaAllah saya faham. Itu pun rakan-rakan Chinese saya mengajar. Baik. Tak kiralah apa pun yang kita nak kongsikan. Saya tak nak rungkai dengan lebih jauh. Tapi apa saya nak kongsikan, bila mana kadang-kadang yang para mu'alaf ya, ibu duduk dengan ibu sebagai contoh. Memang ada rakan-rakan saya, dia masuk Islam, mak dia pun redha, dia masuk Islam, okey. Mak dia belum Islam, tapi dia dah Muslim. Kemudian dia masuk Islam, kebanyakannya okey je, tak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin Allah uji dengan pelbagai ujian. Kalau kita lihat,
macam-macam lah kalau kita mendekati para mu'alaf ni, kita tahu bagaimana cerita mereka di sebalik mereka sendiri. Macam kita pun kenal kan pendakwah hebat Ustaz Dr. Farid Ravi sebagai contoh, bagaimana beliau dipukul dan sebagainya, macam-macam. Tetapi tuan-tuan dan puan, Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran dan surah Luqman ayat 15. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ila akhir ayat. Apa maknanya tuan-tuan? Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, ma'rufah. Maknanya tuan-tuan dan puan, bila mana mereka menyuruh kita melakukan perkara yang boleh mendatangkan syirik sebagai contoh, mereka suruh kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan rosak akidah kita, boleh rosak iman kita, boleh membatalkan akidah kita. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan, tolaklah dengan cara yang baik. Barangkali mungkin mereka tak faham. Barangkali mungkin mereka tak faham, tolaklah mereka yang baik, tetapi taat kepada mereka itu sangat penting. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Pernah diceritakan berkenaan Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang bertanya kepada Rasulullah, adakah dia boleh berhubung dengan ibunya yang masih lagi musyrik, yang masih lagi kafir? Kemudian Rasulullah SAW, maksudnya, ibuku menemui saat itu dia masih musyrik ketika Quraisy Muslimin mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW dan ayahnya. Lalu aku meminta pendapat Rasulullah SAW. Aku katakan, wahai Rasulullah, ini mafhum hadis tuan-tuan ya. Asma bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, jadi maknya masih kafir. Kemudian jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku yang musyrik ini datang kepadaku dan dia sangat ingin aku berbuat baik padanya. Apakah aku harus tetap menjalin hubungan dengan ibuku? Maknanya Asma bin Abu Bakar ini ada mak yang kafir. Dia Islam, Asma Islam. Kemudian maknya ni nak dia buat baik dengan maknya. Dia tanya Rasulullah, boleh ke nak buat baik dengan mak aku yang kafir ini? Mak aku yang belum Islam ini? Rasulullah menjawab, apa Nabi kata? Ya, sambunglah satu rahim dengannya. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maknanya tuan-tuan dan puan, subhanallah, Islam sangat menitikkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Tetapi tuan-tuan, kalau perkara yang boleh melibatkan akidah, perkara yang boleh menyebabkan syirik, maka kita tolaklah dengan cara hikmah. Kita cakaplah, mungkin ada mu'alaf yang ibunya kata, tolong mak buatkan ni. Kita cakaplah, mak minta maaf, dalam Islam kami tak boleh buat begini, tapi saya boleh minta lah pakcik yang masih lagi belum Islam untuk bantu mak buat benda tu. Maknanya kita jangan buat tuan-tuan sebab kita takut dia boleh membatalkan akidah kita ya. Itu kena bincang soal akidah lah. Hari tu kan dengan Ustaz Roslan kan, bincang soal akidah. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan, inilah yang paling penting. Kita berusaha untuk mengelakkan daripada perkara yang boleh membatalkan syahadah kita. Jadi tolaklah dengan cara baik, tapi kekallah tinggal bersama ibu ayah kita yang masih belum Islam. Dakwahlah mereka, insya-Allah. Banyakkan berdoa, nangis-nangis, minta dengan Allah, muka Allah bukakan pintu hatinya dan memperoleh hidayah suatu hari nanti. Amin, insya-Allah. Pesanan kepada kita semua. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, mungkin ada antara ibu bapa kita yang mungkin belum memeluk Islam, tapi kita sebagai masyarakat pun kita perlu berdoa kepada Allah SWT agar sahabat kita yang lain, mungkin ibu bapanya belum Islam, sama-sama memeluk Islam, kembali kepada Allah SWT. Sahabat penonton, saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan Ustaz Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad dari Petaling Jaya. Soalan saya, apakah saya tergolong di kalangan orang yang berdosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mahu berkahwin, kerana terlampau sayangkan ibu dan ingin menjaga ibu hingga ke akhir hayatnya? Saya buat kerana Allah dan sedikit pun tak pernah dan tak akan menyesalinya. Kerana saya lihat kebanyakan anak-anak, terutamanya lelaki yang sudah berumah tangga, selalu akan abaikan ibu mereka dan terlampau ikut telunjuk dan kebajikan isteri dan mertua mereka berbanding perhatian dan kebajikan kepada ibu mereka walaupun mereka sedarinya. Terima kasih. Assalamualaikum daripada Muhammad PJ. Soalan yang bagus, Ustaz. Tak nak berkahwin sebab apa? Dia nak jaga ibunya sampai ke akhir hayat dan juga dia tidak pernah menyesal. Silakan Ustaz, komen. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Subhanallah. Tuan-tuan, saya itulah bila ditanya soalan begini daripada Muhammad PJ,
itulah luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa soalannya. Memang ada orang begini, tuan-tuan ya. Dia sanggup tak kahwin kerana ingin menjaga orang tuanya. Dia sanggup tak bekerja jauh, maknanya tak jauh daripada orang tuanya kerana ingin menjaga orang tuanya. Subhanallah. Ini perkara luar biasa. Tetapi kalau boleh, kita berusahalah untuk juga membina keluarga. Ya, kadang-kadang, Ustaz, saya tak kira, saya tak nak juga. Biarlah mak saya dah meninggal, baru saya kahwin. Itu rezeki masing-masing lah. Saya tak nak hurai dengan lebih lanjut, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Tapi apa saya nak kongsikan, bila cerita tentang berbakti ataupun membantu ataupun menjaga ibu ni, tuan-tuan dan puan, ada satu kisah zaman tabi'in. Sebenarnya dia hidup zaman Rasulullah, tetapi dia tidak pernah berjumpa Rasulullah. Siapa namanya tuan-tuan ya? Umair bin Amir. Umair bin Amir atau AKA as known as atau lebih dikenali sebagai Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tuan-tuan dan puan seorang seorang manusia sangat luar biasa. Beliau tak pernah jumpa Nabi, tetapi beliau sangat mencintai Nabi SAW. Ini luar biasa tuan-tuan dan puan. Jadi Uwais Al-Qarni, Nabi sebut namanya dalam satu hadis untuk Umar berjumpa dengan Uwais bin Amir. Nabi kata dalam mafhum hadis, tuan-tuan, panjang ceritanya, tuan-tuan boleh kaji sendiri, tuan-tuan carilah kelas-kelas, belajar, bercerita dan juga bolehlah baca buku-buku Hayat Tabi'in, cerita tentang kehidupan para tabi'in. Tuan-tuan, beliau hidup zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi, maka dia tabi'in. Kalau hidup zaman Nabi, jumpa Nabi, beriman, maka dia sahabat. Kemudian kalau dia hidup zaman Nabi ataupun zaman yang tak jumpa Nabi tetapi berjumpa sahabat, maka dia tabi'in dan seterusnya. Panjanglah tabi'in dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh kaji sendiri. Apa yang nak kongsikan Ibu Ayah? Uwais bin Amir ini atau lebih dikenali sebagai Uwais Al-Qarni. Kenapa Al-Qarni? Sebab dia duduk di Qaran di Yaman. Wallahu a'lam, saya pun tak pernah sampai. Mungkin ada tok-tok guru yang belajar di sana sebagainya, tahulah kan. Dia merujuk nama tempat dia lah, macam Imam Bukhari daripada Bukhara kan. Macam saya Azam Al-Kankari daripada Bukit Tangka, Johor. Saja. Iklan tuan-tuan ya. Jadi apa yang saya nak kongsikan Ibu Ayah? Bila mana Uwais Al-Qarni ini, Nabi ceritakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kau jumpa seorang lelaki ni namanya Uwais bin Amir. Dia ni ada menjaga seorang ibu. Dia ni duduk di Yaman daripada Qaran. Dan beliau ini juga dulu pernah ada penyakit sopak tetapi dah baik. Ada penyakit kulit dah baik tetapi ada sebesar dirham, sebesar shilling dirham sopaknya itu. Banyak orang mengatakan ada di tangan, ada kata di belakang ni, wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh kaji sendirilah dalam hadis yang panjang tu. Maknanya tuan-tuan dalam Sahih Muslim ada ceritakan kisah itu ya. Dan Hilman mungkin pernah dengar kisah ini kan. Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton pun biasa dengar Uwais Al-Qarni sangat popular di langit tapi tidak dikenali di dunia. Subhanallah. Waktu beliau syahid, dia didatangi oleh ramai orang. Semua adalah para malaikat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa kehebatan Uwais Al-Qarni ini? Sampailah Sayyidina Umar, setiap mana orang Yaman datang ditanya, kenal tak Umair bin Amir ini? Kenal tak Umair bin Amir ini? Sampai suatu tahap tuan-tuan dan puan, datang jumpa Umair bin Amir ini. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, engkau daripada Yaman, daripada Qaran? Ya betul. Engkau macam-macam Sayyidina Umar tanya, sedangkan dia kata apa? Nabi ada bersabda tentang engkau. Dan akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Nabi suruh engkau mendoakan mohon ampun untuk aku. Subhanallah. Tuan-tuan, apa hebat sangat Uwais Al-Qarni ini? Subhanallah. Rupanya tuan-tuan dan puan, kisah hidup Uwais Al-Qarni ini, beliau sangat nak jumpa Nabi tapi tak dapat jumpa Nabi kerana pada waktu itu beliau menjaga ibu beliau yang sedang uzur, tuan-tuan dan puan. Beliau menjaga ibu beliau yang sedang uzur. Maknanya ibu beliau sakit, beliau jaga sampai beliau nak jumpa Nabi pun tak dapat jumpa sampailah Nabi wafat, tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita apa tuan-tuan? Sayang ibu ini sampai Nabi kata apa? Nabi sebut nama beliau dan Nabi minta beliau doakan Sayyidina Umar. Subhanallah. Dan beliau juga antara kategori para tabi'in yang sangat luar biasa, ketua di kalangan para tabi'in. Maknanya luar biasa tuan-tuan. Kerana apa? Kerana menjaga ibu. Jadi percayalah tuan-tuan, orang yang menjaga ibu ni, doanya itu sangat luar biasa dan banyakkan berdoa. Orang yang menjaga ibu ni insya-Allah doanya makbul insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah kelebihan kita semua, sahabat penonton semua. Apabila kita ada ibu ni,
keramat hidup, minta doa mereka. Sebab apa? Doa mereka ni tanpa hijab, berbakti kepada mereka, amalannya pun tanpa hijab. Jadi sama-sama kita menjaga ibu bapa kita, dan terutamanya sahabat penonton semua, jangan kita ni ambil peluang untuk kita mengabaikan ibu ayah kita walaupun kita sibuk macam mana sekalipun. Saya nak baca soalan lagi daripada Facebook, daripada Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Hukum terpaksa berkira dengan ibu kerana keuangan keluarga sendiri. Kerana kewangan keluarga sendiri pun sudah rapuh sehingga terpaksa meletakkan ibu di tempat kedua. Adakah berdosa? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Soalan yang bagus, Ustaz. Zaman sekarang ni, isunya kewangan. Kadang-kadang terpaksa letakkan ibu bapa nombor dua. Sebab apa? Kewangan yang rapuh. Lebih-lebih lagi kita fasa pandemik dan sebagainya ni. Bagaimana Ustaz? Silakan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sangat menarik soalan daripada Imran Syakir ini. Luar biasa. Apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan, saya tak nafikan saat ini adalah saat yang sangat kritikal. Zaman ini, musim ini adalah musim yang kritikal. Tuan-tuan, asbab kerana virus ini, pandemik ini, COVID-19 ini tuan-tuan, menyebabkan macam-macam berlaku dan akhirnya kita terwujudlah norma baru tuan-tuan dan puan. Ya, biasa jumpa orang salam, tiba-tiba sekarang dah tak boleh salam kan. Jumpa orang macam-macam lah tuan-tuan, macam-macam. Sampailah orang bergaduh-gaduh nak sembahyang Jumaat. Hakikatnya tuan-tuan, sembahyang lain boleh datang, tak nak datang pun. Ini sembahyang Jumaat dah boleh datang pun. Ya Allah, ramai terlupa. Rupanya ada hari Jumaat. Itu masalah tuan-tuan. Masalah. Itu norma baru sangat dah tu tuan-tuan. Jangan. Ya, kepada yang lupa ada hari Jumaat, kena datang hari Jumaat. Sebab risau. Orang yang mencintai ibadah ni, orang yang cinta dengan ibadah ni sembahyang Jumaat ni, dia akan rasa tak kira Jumaat lah, apa-apa ibadah kuliah ke apa, dia akan rindu nak datang. Bila kata boleh aja, alhamdulillah. Bila warta kata boleh je, dia seronok datang. Tapi ada orang ni bila tak dia saja je marah kan, bila dah suruh datang, tak datang pun, tak ada muka dia kan. Ni kan Malang Kasing ajar takmir, tak tahulah dia ketat kan. InsyaAllah ramai-ramai datang tuan-tuan ya. Ke masjid-masjid insya-Allah di Johor pun kita dah boleh, tapi menjaga SOP yang perlu dipatuhi. Baik. Tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan? Bila mana soalan tu tadi tanya, bagaimana kan duit tak ada ni. Kadang-kadang mak kita ni, yelah, tiap-tiap bulan memang dah bagi 1,000 contoh kan. Bila mana Allah uji kita dengan tiada keuangan. Mungkin berlakunya PKP, bisnes tak berapa nak run, tak berapa nak jalan. Kemudian macam-macam Allah uji keuangan. Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan dan puan, tolong sangat-sangat. Tolong sangat-sangat tuan-tuan. Yang pertama, saya nak kongsikan 3S. 3S ni tuan-tuan, Allah uji kita dengan musibah ni, jaga 3S. S yang pertama tuan-tuan, sabar. Ini paling penting. Sabar tuan-tuan, apa pun sabar je. Allah uji kita macam-macam. Mungkin kita macam-macam lah tuan-tuan ni. Kadang bisnes tak ada, mungkin kita diberhentikan, mungkin kita dihantar ke tempat yang jauh, mungkin kita macam-macam. Kadang-kadang produk tak ada. Tuan-tuan, pertama, tak ada customer pun nak beli. Sabar tuan-tuan, sabar. Sabar, Allah akan berikan ketenangan insya-Allah. Allah bersama, Allah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Luar biasa. S yang kedua tuan-tuan dan puan, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Allah bagi, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Samalah juga tuan-tuan, kita nak apa yang kita mahu. Kita minta apa yang kita mahu. Tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Selagi kita hidup, percayalah tuan-tuan, ada rezeki untuk kita. Ini yang paling penting tuan-tuan dan puan. S yang terakhir tuan-tuan, sentiasa berdoa. Dan juga kadang-kadang banyakkan berdoa. Apakah antara doa tuan-tuan? Minta mak ayah kita doakan kita. Ibu kita minta ibu doakan saya. Mungkin kita jaga mak kita, kita jaga mentua kita, kita jaga ayah kita, kita jaga orang tua kita. Minta mereka doakan kita. Mak doakan saya, mak doakan saya. Pergi mana-mana jumpa mak doakan saya. Doakan kami. Tak salah minta orang doakan kita. Da'i Hilman doakan saya. Tuan-tuan dan puan doakan saya, insya-Allah doa itu juga kembali kepada tuan-tuan dan puan. Tak rugi doakan orang. Tapi ustaz, kami tak ada keuangan. Macam mana kami nak bantu? Ibu ayah, tolong ibu-ibu ya. Tolong ibu-ibu. Kita kadang-kadang tak tahu anak kita ada masalah. Itu sebab ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang juga menjaga hati anak-anak menantu. Ini kadang-kadang bila anaknya dah biasa, bagi duit. Bila tak bagi duit je, mana duit mak ni, kita nak bagi tak bagi. Ibu, relax. Kita tak tahu masalah anak menantu kita. Mungkin anak tu nak belajar, mungkin suami kita, menantu kita tu dah tak ada kerja, mungkin menantu kita tu bisnes pun dah tak jalan. Ibu-ibu, tolonglah. Kita jangan menyusahkan mereka. Kalaulah tiap-tiap kali dapat, tiba-tiba tak dapat, jangan tanya. Kita kalau nak tanya pun jangan direct benar. Kenapa tak dapat? Selalu dapat. Contoh kan. Kita tanya baik-baiklah. Kau ada masalah ke nak? Ya, kau ada masalah ke? Mak tanya je. Kau ada masalah?
barulah dia luahkan perasaan. Subhanallah tuan-tuan, kita bantulah mereka. Bantulah mereka. Ibu ayah, jangan marah anak-anak yang tak dapat membantu kita dari segi kewangan dan sebagainya. Mungkin kerana kekurangan dan sebagainya, tapi kita bantu mereka, insya-Allah kita doakan mereka sebagai ibu, sebagai ayah, Allah akan berkati kita semua. Yang penting tuan-tuan dan puan, orang yang jaga ibu ini luar biasa, doanya makbul insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebab itulah sahabat penonton semua, sekiranya kita ada ibu bapa kita ni, satu bonus untuk kita berkongsi masalah dengan mereka. Sebab apa? Kalau kita diam je, sebab apa, itulah kadang-kadang miscommunication. Sebab tu kita selalu bersembang dengan mak ayah kita supaya mereka tahu masalah kita dan juga kita tahu juga masalah ibu dan ayah kita. Kadang-kadang Aiman dia kata, "Alah, tak naklah ustaz, tak nak menyusahkan mereka." Hakikatnya tak nak menyusahkan mereka, menyusahkan kita. Menyusah juga. Tapi betul lah Aiman, insya-Allah. Jadi kita berkongsi ni sebab apa? Bukan apa, kita berkongsi bagi mereka faham dan juga kita faham, bukan Amin, menyusahkan mereka, insya-Allah. Sahabat penonton semua, kita di TV3 akan berhenti di sini, tapi jangan risau, kita akan terus lagi perbincangan kita di TV9. Terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Biasakan diri dengan norma baru dakwah. Biar Tanyalah Ustaz teruskan, Insya-Allah. Ibu, kau ampunilah dosaku. Andainya pernah menghilangkan hatimu, semua yang amat aku harapkan, kerana di situ letak syukurku. Tak banyak melayani kenakalan anakmu, mengajarku ketik kesabaran. Kau bagai pelita di kala aku kelaparan, menyuluh jalan kehidupan. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, kita masih lagi dengan tajuk kita, Jagalah Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada sidang penonton yang masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, yang daripada TV3 pergi TV9, yang TV9 masih lagi duduk di hadapan TV semata-mata nak tengok muka ustaz kita, nak catat ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kongsikan pada pagi ini sebenarnya satu ilmu yang besar buat kita. Walaupun nampak jaga ibu biasa saja, tapi peringatan yang penting buat kita semua. Sebab apa? Itulah keramat kita. Itulah benda yang bonus yang kita ada atas muka bumi ini untuk kunci kita untuk masuk ke dalam syurga. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, tanpa selengahkan masa, berbaki lagi setengah jam ini, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun boleh WhatsApp kami dalam 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, saya nak bacakan soalan daripada Mazni Hasan daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapanya tidak akan terputus walaupun ibu bapanya telah meninggal dunia. Soalan saya, bolehkah Ustaz huraikan apakah sepatutnya tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya yang masih hidup dan tanggungjawab anak-anak setelah kematian ibu bapanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang bagus Ustaz. Apakah tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa ketika hidup, ibu bapanya hidup dan juga ketika ibu bapanya meninggal dunia? Silakan. Baik, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih kepada para penonton yang masih setia menonton rancangan Soal Jawab Agama nombor 1 di Malaysia ni. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tak ada lagi program TV yang 2 jam luar biasa tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana sokongan tuan-tuan dan puan terus menyokong, insya-Allah. Kita doakan kebaikan untuk semua kru produksi kita semua, ahli panel, moderator dan semua penonton, insya-Allah. Moga Allah berkati kita di bawah payungan rahmat Allah SWT untuk menonton rancangan program agama seperti ini. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang jagalah ibu, pastinya di kalangan kita minta maaf cakap ada yang ibunya telah meninggal dunia. Saya letak di Instagram saya, di Facebook saya, Azam Al-Kankari. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan nak follow lah kan, nak tengok-tengok ke, ada komen di kalangan mereka bila kita letak poster, kita tanya pendapat. Ada yang kata, Ustaz, untung orang yang ada ibu lagi. Ustaz, untung orang yang ibunya hidup lagi. Subhanallah. Ustaz, untung kadang-kadang ada doa dan sebagainya. Tetapi Ustaz, ada juga yang mengatakan kami dah tak ada ibu, Ustaz. Macam mana kami nak jaga ibu kami, Ustaz? Kadang-kadang ada orang tanya kita, Ustaz, macam mana kita nak berbakti dengan ibu? Bagaimana kami nak jaga ibu kami sedangkan ibu kami telah meninggal dunia?
Tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa dalam satu hadis yang sangat popular. Hadis ini mana-mana tuan-tuan pergi, mana-mana tuan-tuan dengar ceramah motivasi, tuan-tuan dengar ceramah keibubapaan, pasti tuan-tuan akan jumpa hadis ini. Bila mati anak Adam, Nabi kata apa? Mafhumnya tuan-tuan, bila mati anak Adam maka terputus dah segala amalnya kecuali 3 perkara. Apa dia? Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, apa dia? Sedekah jariah. Yang ketiga, apa dia? Doa anak-anak yang soleh. Maknanya tuan-tuan dan puan, doa anak ini merupakan senjata utama untuk kita menjaga ibu kita yang telah meninggal dunia. Habis Ustaz, dah meninggal tak payah jaga ke? Sihat je nak jaga. Tuan-tuan dan puan, bawa tenang. Waktu hidup ni tuan-tuan, kita kena buat baik dengan mereka, bantu mereka, taat kepada mereka. Tetapi jangan kita lupa tuan-tuan, bila mana ibu kita barangkali mungkin tuan-tuan dan puan, ada yang ibunya telah meninggal dunia. Ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin ada yang telah meninggal dunia. Tolong tuan-tuan dan puan, kita kena rajin-rajin untuk jaga mereka juga, jaga mereka di alam barzah. Dengan apa? Dengan kita apa dia tuan-tuan? Saya nak kongsikan 5M. 5M tuan-tuan dan puan. Apa dia? Ini berdasarkan hadis Nabi tuan-tuan, panjang hadis ni, tapi saya nak concludekan tuan-tuan, saya nak berikan kesimpulan dia. Melalui hadis itu ada 5M. M yang pertama tuan-tuan, kalaulah kita nak berbakti kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita nak jaga mereka di alam sana tuan-tuan, di alam barzah yang kita belum sempat belum pergi lagi kan. Kita akan pergi tuan-tuan. Jangan takut sangatlah. Ustaz takutlah Ustaz, jangan cerita matilah Ustaz. Kita cerita best-best je. Jangan cerita tuan-tuan, Allah uji kita. Relaxlah tuan-tuan. Allah ni rezeki ni tuan-tuan, selagi kita hidup ada rezeki kita. Mati habislah rezeki kita. Rezeki kita habis je, kita akan mati. Don't worry, insya-Allah tuan-tuan. Yang penting kita jaga bekalan kita, insya-Allah, dunia jambatan kita menuju akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang pertama, M ada 5M tuan-tuan dan puan, untuk kita membalas jasa ibu kita, untuk kita sentiasa berbakti dan menjaga ibu kita di alam sana. M yang pertama, mendoakan, memohon ampun untuk mereka. Tuan-tuan, doakan ibu kita. Ibu kita mungkin telah meninggal dunia, ayah kita dan sebagainya. Doakan mereka. Doa anak yang soleh ini merupakan satu perkara yang sangat luar biasa. Doakan mereka. Kita kata kita nak jaga dah tak boleh Ustaz. Saya nak jaga dah tak boleh Ustaz. Dia meninggal dunia dalam keadaan saya masih kecil, saya masih muda. Dia dah tak ada Ustaz. Macam mana saya nak jaga dia, nak dapat pahala jaga dia? Tuan-tuan, M yang pertama, kita mendoakan, mohon ampun untuk mereka. M yang kedua tuan-tuan, ini paling penting, melangsaikan hutang-hutang mereka. Kadang-kadang minta maaf cakap, orang kita ni tuan-tuan, kalau buat hutang ni, biasalah kita orang Melayu Hilman ya, kita buat hutang ni tuan-tuan, kita memang jenis macam malulah nak minta. Alah Ustaz, malulah. Ni hutang ni pam-pam sendirilah. Masalahnya orang yang hutang tu dia tak faham. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan ya? Orang yang hutang kita tu dia tak faham. Kalau saya tuan-tuan nak berhutang dengan saya memang ada agreement tuan-tuan dan puan. Memang kena sign, ada saksi. Oh bukan main. Nasib tak mati stamp je dekat LHDN tuan-tuan ya. Maknanya tuan-tuan dan puan kena tulis. Hutang ni perlu tulis. Dan kembali ibu-ibu, ayah-ayah tolong tuan-tuan dan puan ya. Kita tak nak hidup kita di akhirat dalam terombang-ambing. Kita tak nak di akhirat dalam keadaan kita tidak selesai. Tuan-tuan, kalau ada hutang, tolong tulis dan bagi tahu kepada anak-anak kita. Beritahu anak-anak kita, nak, ini mak ada hutang ni dengan persatuan mak ni. Mak ada hutang ni dengan yasinan mak ni. Mak ada hutang dengan Kak Leha tu jual tudung. Contoh. Mak ada hutang ni dengan Kak Bedah yang jaga duit undi. Contoh, tuan-tuan. Ni contoh, tuan-tuan ya. Jangan marah, bukan nama sebenar. Maknanya, tuan-tuan, kita kena beritahu waris kita. Tulis dalam nota. Beritahu anak-anak, kalau mak mati ni, maknya hutang-hutang ni. Supaya apa? Anak kita tahu untuk melangsaikan hutang kita. Ini penting, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita nak jaga mak kita ni di akhirat. Kita nak jaga mak kita di barzah dalam keadaan tenang. Melangsaikan hutang-hutang mereka. M yang ketiga, tuan-tuan, melakukan amal soleh. Buat amal soleh, bersedekah. Buat amal soleh, melakukan kebaikan, niatkan kepada mereka. Yang keempat, tuan-tuan, meneruskan kerja amal mereka. Maknanya, barangkali mungkin ibu kita ini pernah, apa dia tuan-tuan? Pernah sponsor orang tuition sebagai contoh. Mungkin ibu kita ni pernah ada wakaf, tuan-tuan. Dia wakafkan satu tanah untuk sekolah dan sebagainya. Kita sebagai anak, bila mana ibu meninggal dunia, kita nak jaga ibu kita di barzah dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenteram. Tuan-tuan dan puan, kita teruskan projek amal yang telah dilakukan oleh ibu kita, tuan-tuan dan puan. Meneruskan kerja amal mereka. Mungkin buat projek tuition secara percuma, kita teruskan. Mungkin membuat projek wakaf, kita teruskan. Mungkin mak kita ni seorang yang suka mengajar ngaji.
mengajar ngaji yang dalam keadaan tak mengingat apa-apa pun bayaran. Tak nak sebab dia ada pencen sendiri. Kita teruskan. Mungkin kita tak sempat nak mengajar tapi kita boleh infakkan duit untuk bayar seorang ustaz ni untuk mengajar dan sebagainya. Bayar Da'i Hilman untuk pergi kuliah luar biasa tuan-tuan ya. Maknanya ibu bayar tuan-tuan dan puan, M yang keempat ni meneruskan kerja amal mereka. Ini cara kita nak jaga ibu kita di alam barzah setelah meninggal dunia. M yang kelima tuan-tuan yang terakhir, ini jarang orang buat dan sebenarnya ini adalah perkara yang sangat penting. Apa dia? Menjaga satu rahim dengan keluarga dan juga sahabat mereka tuan-tuan dan puan. Maknanya kita menjaga tali satu rahim dengan keluarga dan juga ukhuwah bersama dengan sahabat-sahabat baik mereka. Ibu kita mungkin ada best friend. Pergi mana-mana, pergi kenduri kahwin, pergi yasinan, pergi shopping, pergi rombongan. Contoh, tuan-tuan, ya. Mesti dengan kawan dia ni, mesti dengan makcik ni. Tuan-tuan, ibu kita dah meninggal dunia, kita jaga hubungan dengan makcik ni. Sekali raya, ziarah makcik tu. Sekali kita balik kampung, ziarah makcik tu. Sekali kita ada duit, bagi, hadiahkan kepada makcik tu dan sebagainya. Ingat tuan-tuan dan puan, jaga ukhuwah kepada rakan-rakan ibu kita, insya-Allah secara langsung tuan-tuan kita membalas jasa ibu kita yang telah meninggal dunia dan secara langsung insya-Allah kita menjaga ibu kita di alam barzah sana. Moga-moga mereka tenang di sana dan kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia, kepada para penonton ibu ayah yang telah dunia, banyakkan berdoa, tiap-tiap hari doakan, rindu doakan sedekah Fatihah. Moga-moga Allah berkati kita semua. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Moga Allah memberkati mereka semua telah menghadap ilahi. Wallahu a'lam. Dalam banyak-banyak perkara tadi saya nampak ada satu perkara yang Ustaz Azam sebutkan, meneruskan amal soleh yang dilakukan oleh ibu bapa kita. Terutamanya kadang-kadang sahabat penonton semua, orang dulu ni suka mewakafkan tanah kepada sekolah, kepada pusat-pusat tahfiz, kadang-kadang kepada masjid dan sebagainya. Apabila anak dah dewasa, ibu bapa pun telah meninggal dunia, rampas balik. Sebab apa? Nak jual dan dapatkan duit. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan golongan macam tu. Dan sekiranya ada niat macam tu, sama-sama kita muhasabah balik. Saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Hamisah Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya Cik Ton, saya seorang anak dari lahir diberikan kepada arwah nenek sehingga umur 50-an sekarang. Ibu tak pernah mengaku saya anak dia akibat penceraian mereka. Ketika melahirkan saya, apakah hukumnya? Saya tidak ada perasaan kasih sayang terhadap ibu yang melahirkan. Saya melihat wajah ibu pun ketika umur 13 tahun untuk pertama kali. Setelah 50 tahun Ustaz, dia tidak ada rasa sayang kepada ibu. Sebab apa? Umur 13 tahun baru nampak muka ibu dan ibu pun tak mengaku dia anak dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Dan sebab apa? Dan kalau kita lihat pada kisah ni pun nenek dia yang besarkan dia. Bagaimana Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana soalan yang ditanyakan ini tadi tuan-tuan dan puan, memang saya tak nafikan. Ada di kalangan kadang-kadang anak-anak ni dia rasa, Ustaz, saya tak rasalah Ustaz, ini ibu kandung saya sayang saya. Daripada kecil dia dah bagikan dekat orang dah. Sampailah suatu tahap tiba-tiba dia nak mengaku mak dia. Saya tak boleh terima lah Ustaz. Tuan-tuan, saya pernah jumpa tau. Ini bukan drama tuan-tuan. Ini berdrama tertuku anak. Tak ada. Ini bukan sinetron. Ini kisah benar tuan-tuan dan puan. Kisah benar. Berlaku bila mana, apa. Saya pernah jumpa kadang Ustaz. Saya tak boleh terima lah Ustaz dia mak saya. Sebab saya dilahirkan, saya dibesarkan, dijaga oleh mak saya yang betul tu. Ini saya tak terima. Hakikatnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan, teruk mana, jahat mana, buruk mana, busuk mana pun, ibu yang melahirkan kita, itulah ibu kita. Ini penting tuan-tuan dan puan. Mungkin yang bertanya itu tak kiralah bagi pihak ke apa ke. Mungkin dibesarkan oleh nenek. Nenek tetap nenek. Kita hormati nenek kita. Sayangi nenek itu. Mungkin barangkali nenek itu adalah mak kepada ibu ataupun mak kepada ayah kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, walaupun ibu kita ni tak ngaku kita ni anak dia dan sebagainya, kita sebagai anak, kita bertanggungjawab terhadap ibu kita. Kita bertanggungjawab untuk berbakti dan menghormati ibu kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana bicara tentang pahala ibu ni sangat luar biasa. Bicara tentang ladang pahala ni tuan-tuan, ibulah tempat yang paling luar biasa. Walaupun ibu benci, tuan-tuan, ada. Kadang-kadang mak ni bukan sekadar ibu lahirkan tuan-tuan, ni bukan sekadar ibu kandung, tetapi ibu ayah tuan-tuan dan puan, ibu mentua. Kadang-kadang memang ibu mentua ni benci betul dengan menantu dia. Contoh tuan-tuan. Ini cerita je, bukan tuan-tuan. Ini contoh. Aku benci menantu aku ni. Dia cerita dengan semua orang. Adik-beradik dia, duit dia, jiran tetangga semua. Aku benci menantu aku ni. Menantu aku ni tak apa-apa. Dia bukan pilihan aku. Ini anak aku. Relax lah tuan-tuan.
Teruk mana pun mak mentua kita, kita wajib untuk hormat kepada dia. Biarlah dia buat apa pun dekat kita hormat dan raikanlah dia. Yang paling penting, pasangan kena main peranan. Ini kadang-kadang Ustaz, saya tak boleh terima mak dan sebagainya. Itu mak mentua tau. Ini kalau mak kandung, terimalah mereka seadanya dan ibu tolonglah. Itulah anak yang kita lahirkan, itulah anak yang kita kandungkan, itulah anak yang Allah Ta'ala memberikan tanggungjawab kepada kita. Raikan mereka, maafkan mereka dan bersamalah kita menjaga ketenteraman keluarga. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita, ibu kita, anak-anak kita insya-Allah. Kita takut tuan-tuan ya, diasbabkan kita derhaka kepada ibu kita, asbabkan kita benci kepada anak kita, kita takut di kemudian hari Allah menguji kita dengan beberapa perkara yang na'udzubillah min zalik yang boleh merosakkan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan dan juga perkongsian kepada kita. Ustaz, nasihat itu bagus saya kira. Tak kiralah bagaimana pun ibu mertua kita, ibu kita dan sebagainya, tugas kita mestilah hormat dan mentaati mereka. Saudara, sahabat penonton semua, kita akan berehat seketika. Biasakan diri dengan norma baru. Dakwah Biar Tanyalah Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bertopikkan jagalah ibu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Sahabat penonton semua, saya kira banyak dah benda kita kongsikan dan juga banyak juga penonton-penonton yang dah tulis atas kertas dan kejap lagi dapatlah saya WhatsApp tu ringkasan daripada penonton-penonton semua. Terima kasih semua. Sahabat penonton, saya nak bacakan satu soalan yang saya kira baik untuk kita bacakan pada pagi ini daripada Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Andai anak itu seorang yang OKU dan tidak mampu untuk berjasa kepada ibu bapa, bagaimana peluang anak untuk berjasa? Sekian, terima kasih. Soalan yang bagus Ustaz. Kita cerita anak yang sempurna dan sebagainya. Ini anak yang OKU. Anak OKU pun ada perasaan nak menjaga ibu bapanya. Tapi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih kepada yang bertanya itu, betul lah. Saya tak nafikan, kadang-kadang kita ni kena ingat ya, kita jangan mendiskriminasikan. Kadang-kadang bila OKU je rasa macam tak ada benda ni, mereka tak ada benda pun, OKU pun mereka orang kelainan upaya pun mereka nak buat program. Mereka nak menjaga, kadang-kadang mereka nak buat aktiviti untuk bersama ibu mereka, tapi kadang-kadang mungkin kerana kekangan, mungkin kerana tak boleh berjalan ataupun mungkin tak boleh diri mereka sendiri pun dijaga oleh orang lain. Ini kan pula mereka nak menjaga ibu mereka. Bagaimana? Tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang biasa kita dengar. Setiap amalan mesti sertakan dengan niat kita. Apa niat kita? Itulah yang akan menentukan amal kita diterima ataupun tidak. Adakah niat kita buat ibadah ataupun nolong orang ni kerana orang ataupun kerana Allah? Kalau niatkan kerana orang, kita dapatlah apa yang kita nak. Tetapi kalau kita niatkan kerana Allah, Allah akan bantu kita insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kepada mungkin anak yang OKU, Ustaz, macam nak tolong Ustaz. Saya nak tolong tapi saya sendiri pun tak larang lah Ustaz. Anak mak saya ni saya nak jaga, tak mampulah Ustaz. Tuan-tuan dan puan, mungkin kita ada kelebihan lain. Mungkin kita ada kelebihan lain, tak nafikan ada OKU yang ada kelebihan-kelebihan dari segi keuangan sebagai contoh. Ataupun mungkin kita ada kelebihan bagaimana mengurus jadual sebagai contoh. Jadi bincang adik-beradik, kita tak mampu nak jaga, adik-beradik pun faham kita tak boleh nak jaga, tapi kita ada niat nak jaga, kita berusahalah semampu yang kita boleh. Ini yang paling penting tuan-tuan. Berusaha semampu yang kita boleh. Biar sedikit tapi memberi manfaat yang besar, berbanding besar tapi tidak memberi manfaat sedikit pun. Ini bahaya tuan-tuan dan puan. Itu sebab ibu bapa tuan-tuan dan puan, kalaulah ada yang diuji macam-macam, jangan rasa kecewa Ustaz. Saya nak OKU Ustaz, macam nak tolong. Macam boleh. Tak ada masalah. OKU pun boleh beribadah, OKU pun boleh baca Quran, OKU pun banyak lagi ibadah yang boleh dilakukan. Yang paling penting tuan-tuan dan puan, niat kita dah ada, alhamdulillah, percayalah Allah akan berikan ilham kepada kita untuk kita lebih kreatif menjaga ibu kita dalam kemampuan yang kita ada. Wallahu a'lam. Itu.
tak kira lah OKU ataupun sempurna. Sebab penonton semua, yang penting kita ada usaha walaupun sedikit. At least berdoa untuk At kedua least, ibu bapa kita. paling kurang. Dengan izin, minta maaf. Jadi sahabat penonton semua, saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Dura Hani, Dura Duha. Assalamualaikum Ustaz Dai dan juga kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu segalanya bagi kita, terutama bagi anak lelaki. Soalan saya, sebagai anak perempuan semasa usia muda sehingga dewasa dia menjaga ibu. Tapi bila dia sudah tua, dia serahkan penjagaan itu pada anak-anak dia pula. Tetap dalam satu rumah, cuma dia memantau jaga semampunya kerana dia tak sihat. Adakah dia menerima pahala dengan hanya memantau dan bantu yang mampu? Soalan yang bagus. Seorang ibu dia mendidik anak dia untuk menjaga mak dia pula, dan dia hanya memantau sebab apa dengan keadaan tak sihat. Macam mana Ustaz? Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, menjaga ibu ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Tak kiralah bagaimana kaedah kita menjaga. Ada orang menjaga ibunya, Ustaz, saya tak mampu nak jaga ibu saya dengan melihatnya di rumah, duduk dengannya 24 jam. Tapi saya mampu dengan memberikan keuangan ataupun saya mampu dengan mengupah seorang pembantu untuk menjaga ibu. Mungkin saya mampu dengan membayar seorang jururawat peribadi untuk menjaga ibu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, setiap orang mempunyai penjagaan yang sangat subjektif. Itu sebab jaga ini tak semestinya kita duduk bersama. Kadang-kadang, Ustaz, macam mana saya nak jaga sedangkan saya kerja dan sebagainya. Tuan-tuan, kita kena lihat bagaimana kemampuan kita. Berusaha. Teruk macam saya cakap di awal tadi, tuan-tuan. Banyak kali saya ulang, sibuk ni tuan-tuan sampai bila pun kita akan sibuk. Cumanya kita perlu bijak untuk mengurus jadual supaya mesti ada masa kita berbakti kepada ibu kita. Lebih-lebih lagi ibu yang tidak sihat. Saya semalam ke hospital Dai Hilman ya, sebab isteri saya ada TCA, ada temu janji, mengambil darah dan sebagainya. Macam-macam saya jumpa. Ada orang saya jumpa suami menjaga, ada yang suaminya bagus dia menjaga isterinya. Waktu suami dia kata anak saya pun gila-gila Ustaz. Yang menariknya menantu dia pun jaga. Subhanallah. Ini luar biasa tuan-tuan dan puan. Maknanya kita perlu mengambil peluang untuk menjaga. Tapi kadang-kadang Ustaz, saya ni dah tua Ustaz, tapi anak saya besarlah. Saya nak jaga mak saya tak mampu. Tapi anak-anak saya insya-Allah lah, dia boleh jaga nenek dia, itu mak saya. Tuan-tuan dan puan, itu juga dikira sebagai pahala. Maknanya kita, hebatnya kita sebab kita dapat mendidik anak kita untuk mendidik untuk menjaga ibu kita. Mana kita dapat mendidik anak kita untuk menjaga ibu kita. Ini luar biasa. Percayalah, bila ibu kita tiada nanti, anak itulah yang akan menjaga kita. Jadi tuan-tuan dan puan, tahniah kepada yang bertanya itu. Buang kali mungkin ada berlaku di kalangan keluarga yang buat begitu. Memang tak nafi. Ada di kalangan kita yang suka duduk satu rumah ramai-ramai. Kadang-kadang, Ustaz, kita orang duduk ramai-ramai senang Ustaz. Mudah kami nak jumpa, mudah. Ada yang duduk dekat-dekat. Nak kalau kat kampung kan, rumah maknya kat depan. Kadang-kadang ada, minta maaf cakap tuan-tuan ya, mak kita ni kadang-kadang dia tak suka duduk rumah anak-anak. Dia suka duduk rumah dia sendiri. Dia fikir ayam, itik, kambing dia bagai angsa dia kat rumah agaknya lah kan. Kucing dia, pokok dia, siapa? Pening dia. Dia kata nak duduk rumah je. Tapi kita ni, mak tu dah tak kuat. Makan ubat kena jaga. Macam-macam macam mana ni? Duduklah dengan kami. Tak naklah nak duduk dengan kau pun tak nak. Mak nak duduk sendiri kat rumah. Ada jiran, tetangga. Ada Kak Leha, ada Kak Nap, Kak Bedak. Contoh. Tuan-tuan jangan marah. Contoh. Maknanya tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Mungkin ibu kita selesa. Tak apa, kau bagi je lah duit. Mak okey, boleh survive. Mak boleh duduk dengan kawan-kawan mak. Tapi kita jangan mengambil kesempatan sebagai contoh ya. Tuan-tuan dan puan jangan ambil kesempatan. Ini kadang-kadang Dai Hilman ya, bila mak dia kata, tak apalah, kau pergilah kerja. Mak okey je, mak tak ada masalah. Jiran ada, Pak Long kau ada, Pak Ngah kau ada. Okey je, mak okey, tak ada masalah. Oh, mak okey ke? Oh, baguslah mak ambil kau. 3 bulan tak balik turun. Minta maaf cakap, ada yang sampai setahun tak balik turun. Teruk tuan-tuan ya. Jadi itu sebab tuan-tuan jangan mengambil kesempatan. Ini kadang-kadang anak ni, kita mampu yang kita mampu, kita usahakan. Kadang-kadang ada jenis, minta maaf Dai Hilman, para penonton, ada jenis yang ibu ni, dia suka, dia cakap dengan anak dia, ni contoh tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita jumpa orang, saya banyak ceramah merata tuan-tuan, jumpa macam-macam manusia, orang tanya soalan lah macam-macam tuan-tuan ya. Kadang-kadang kata, Ustaz, mak saya ni dia tak nak duduk dengan saya tapi dia minta nak duduk madrasah. Kan sebagai contoh kan, kalau madrasah Datuk Ustaz Kazim kan, ada untuk warga emas punya kelas dan sebagainya. Dia kata dia nak duduk madrasah. Waktu muda dia tak sempat belajar. Jadi dah tua lah dia nak belajar, nak duduk madrasah, nak duduk pondok sebagainya. Tuan-tuan boleh tak kita izinkan sebagai anak,
kita tanggung segala pengajian dia. Kalau dia kata dia memang nak duduk nak belajar, kita tanggung segala pengajian dia. Waktu yang sama tuan-tuan dan puan, kita kena ziarah dia, raikan dia, dan itulah cara kita berbakti kerana menjaga ibu ini adalah sangat subjektif dan pelbagai manfaatkanlah sebaiknya. Wallahu a'lam. Ustaz, kita sebenarnya di penghujung rancangan. Dah Ustaz. hujung dah? Ya. Kejap benar rasa. Boleh tak je Ustaz kan? bagikan sedikit kesimpulan ringkas kepada penonton-penonton kita semua? Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan, kesimpulan ringkas nak kongsikan. Saya nak bacakan satu hadis Nabi, mafhum hadis ini tuan-tuan, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki datang menemui Nabi SAW seraya berkata, aku berbai'ah kepada kamu untuk berhijrah dan jihad bagi mencari pahala daripada Allah. Sabda Nabi SAW, adakah salah seorang ibu bapa kamu masih hidup? Nabi bertanya. Jawab beliau, ya, bahkan kedua-duanya masih hidup. Sabda Nabi SAW, adakah kamu ingin mencari pahala daripada Allah? Jawab sahabat itu, ya. Lantas Nabi bersabda, apa Nabi kata? Maksudnya, pulanglah kepada ibu bapa kamu dan berihsanlah dalam melayani kedua-duanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya tuan-tuan, bila nak pergi berjihad pun, Nabi kata baliklah, raikanlah mak ayah kau. Berbaktilah kepada mak ayah kau, kepada ibu kau. Percayalah tuan-tuan, di situlah letaknya pintu syurga kita. Raikan ibu kita, jagalah ibu kita, hormatilah ibu kita. Insya-Allah minta mereka doakan kita selagi mana hayat di kandung badan, kita sama-sama mendoakan mereka dan kita minta mereka doakan kita hidup bahagia dunia, panjang umur, mewah rezeki insya-Allah. Okey Ustaz, boleh kita menandakan Ustaz dah lama tak datang baca doa sikit Ustaz. Allah alhamdulillah. Dia kalau selalu datang pun baca doa juga. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, moga Allah berkati kita semua. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan, suka untuk saya kita sama-sama mengamirkan bacaan doa. Moga-moga Allah berkati dan rahmati pertemuan majlis ilmu kita pada hari ini insya-Allah. Astaghfirullahalazim, 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 ghafurur rahim. Na'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua ibu ayah kami ya Allah. Sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami ibu dan ayahnya telah pergi buat selama-lamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga-Mu yang abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk kami menjaga ibu-ibu kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk anak-anak kami dapat berbakti kepada kami sebagai ibu ayah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rahmati dan berkatilah kami seluruhnya ya Allah. Kami sangat mengharap kepadamu ya Allah. Berkatilah ibu-ibu kami ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dengan iman ya Allah. Jauhkan mereka daripada mara bahaya ya Allah. Rahmatilah seluruh anak-anak kami ya Allah. Berkati dan panjangkanlah umur kami dengan iman ya Allah. Mewahkanlah kami, rezeki kami dengan keberkatan-Mu ya Allah. Berkatilah majlis ilmu pada hari ini ya Allah. Makbulkan doa kami ini ya Allah. Makbulkan doa kami ini ya Allah. Makbulkan doa kami ini ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk menerima segala ujian dan mihnah ini ya Allah. Kami mengharap semata-mata kerana-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Makbulkan doa kami ini ya Allah. Rahmati dan berkatilah kedua ibu ayah kami, anak-anak kami, keturunan kami seluruhnya ya Allah. Jauhkan kami daripada virus COVID-19 ini ya Allah. Jauhkan kami daripada wabak penyakit yang berjangkit ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makbulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Berikan kesihatan yang baik kepada kami seluruhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Moga-moga Allah makbulkan doa kita. Terima kasih Kak Hilman, terima kasih seluruh kru produksi Tanyalah Ustaz. Moga Allah berkati kita semua. Orang kata kita kembar. Ya. Terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga sahabat penonton semua. Saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.